Starting. Okay. Beritahu DMC minta share dekat WhatsApp shop. Aku nak share. Tak ada orang live lagi. Sebab kali ni buat dekat official kan. Kali ni buat dekat official. Semalam masuk je dekat FB personal, deru-deru orang masuk. Hmm? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang dah online tu boleh komen tak? Dengar ke tidak suara? Testing 1, 2, 3. Yang dah online tu boleh komen tak? Dengar atau tidak suara saya ya? Dengar atau tidak suara saya? Boleh komen tak? Hari ni kita bersiaran di Arifin Sabirin official page ya. Kita bukan bersiaran di personal ya. Kita bukan bersiaran di personal, tapi kita bersiaran di Arifin Sabirin official ya. Jadi siapa yang dah masuk tu sila like Arifin Sabirin official ya. Sebab saya dalam proses perkara-perkara yang berkaitan tentang ilmu ni, saya sedang dalam proses untuk masukkan ke dalam Arifin Sabirin official ya. FB personal saya hanyalah untuk cerita-cerita personal, seperti cerita kucing saya ya. Itu ada dalam FB personal. Dalam official, FB official ialah perkara-perkara yang berkaitan tentang ilmu harta dan pusaka. Siapa yang dah online tu boleh ni tak? Boleh komen tak? Suara saya dengar jelas ke tidak ya? Yang dah online tu ya. Saya kena minta tolong DMC announce dalam WhatsApp shop punya FB. Siaran saya ialah di FB Arifin Sabirin official, bukan FB personal ya. Takut nanti ramai yang pergi ke FB personal ya. Kali ni kita pergi ke FB official. Kita akan bermula pukul 11 pagi ya. Sekarang pukul 10.52, lagi 8 minit kita akan mula. Siapa yang dah online tu boleh komen tak? Saya masih menunggu komen dengar ke tak dengar ya. Tak ada orang yang komen lagi ni. Jadi yang sedang online ni sila komen dengar atau tidak ya. Dan harap yang dah online pun boleh share boleh share dalam FB masing-masing supaya lebih ramai orang yang akan dapat mengikuti siri FB live ni ya. Jadi kita akan mula pukul 11 pagi insya-Allah. Kali ni saya tak boleh nak mainkan apa-apa zikir ke apa ke, disebabkan telah ditegur semalam oleh FB kerana memainkan konten yang mempunyai copyright ya. Jadi hari ni tak boleh nak main apa-apa muzik lah ya. Jadi hari ni kita memang purely 100% akan bercerita tentang ilmiah berkenaan tentang tajuk takaful bukan sekadar hibah. The conclusion ya, kesimpulan di hari ni ya. Sebab semalam kita tak sempat nak ambil kesimpulan sebab banyak sangat. Jadi kita akan buat kesimpulan hari ni ya. Boleh komen tak? Boleh komen dengar ke tidak? Dengar ke tidak ya. Masih tak ada komen lagi. Saya tak tahu sama ada tuan-tuan dan puan-puan dengar atau tidak. Dengar tak Sakina? Saya ada pembantu penerbitan saya di sini. Jadi kalau ada apa-apa soalan boleh masuk dalam komen. Pembantu saya akan catat semua soalan ya untuk saya jawab ya, insya-Allah.
Mana yang saya boleh jawab, saya jawab lah. Mana yang saya tak boleh jawab, saya akan cakap saya tak boleh jawab lah, di luar daripada pengetahuan saya, ya. Sekadar mampu menjawab mana yang saya tahu saja. Alhamdulillah, Zahasni, ya, dengar, ya, clear, Alhamdulillah. Jadi boleh share dengan kawan-kawan, ya, boleh share FB Live ni untuk panduan, terutamanya kepada kita, rakan-rakan kita yang berada di dalam bidang takaful, ya, supaya mereka faham secara jelas apakah dia kaedah-kaedah pewarisan yang wujud dalam takaful, dan setiap satu kaedah pewarisan tu dia ada pro and cons dia. Jadi yang mana kita nak propose kepada pelanggan kita bergantung kepada situasi pelanggan tu sendiri dan apa keperluan dia. Jadi boleh dibuat tailor-made, ya, boleh dibuat tailor-made. Jadi mungkin ramai lagi yang tak tahu bahawa saya dah maklumkan semalam bahawa FB Live ini ialah di dalam FB Arifin Sabirin Official, iaitu saya punya FB page, ya, bukan FB personal saya. Jadi mungkin ramai yang tertunggu-tunggu di FB personal, ya. Jadi minta maklumkan kepada kawan-kawan semua bahawa FB Live saya ialah di FB Official, bukan di FB personal, ya. Dah maklumkan di MC, kan? Maklumkan di MC. Jadi kita tunggu kawan-kawan kita masuk dulu beramai-ramai. Semalam kita ada sampai 200, hampir 200 orang view semalam, ya. Jadi hari ni insya-Allah ini the conclusion. Kalau siapa yang tak dengar conclusion ni rugilah. Sebab semalam kita huraikan, hari ni kita nak buat kesimpulan. Jadi yang kesimpulan tu kalau tak dengar rugi, ya. Ada apa-apa soalan boleh kemukakan. Pembantu saya akan catat. Ya, 5 minit lagi kita akan live. 5 minit lagi kita akan live. Jadi minta bantuan kawan-kawan semua yang dah masuk ke FB Arifin Sabirin Official, minta tolong like Arifin Sabirin Official, kerana banyak maklumat berkaitan tentang harta dan pusaka akan saya update di dalam FB Live Official. FB personal saya lebih bercerita tentang perkara-perkara personal, ya. Saya kerana FB official saya tu dah reach almost maximum 5,000, ya. Jadi apa, jadi saya terpaksa convert kepada Arifin Sabirin Official, kerana Arifin Sabirin Official webpage, FB page dia tidak ada had, ya. Personal dia ada had 5,000, so dah nak sampai 5,000. Jadi alhamdulillah. Waalaikumsalam Cikgu Samsudin, waalaikumsalam Puan Zaliha daripada Lumut. Cuaca di Lumut macam mana Puan Zaliha? Cantik tak cantik cuaca di Lumut? Ya, dah kena kurung 5 hari ni, rasa macam nak pergi mancing aja kat Lumut, kan. Tapi apakan daya, nanti kan terpaksa bagi alasan pula dekat tentera-tentera nanti, kan. Kenapa nak pergi mancing, kan. Ikan memang dah habis dah kat rumah ni. Itu yang rasa nak pergi mancing je tu, kan. Dan Lumut antara tempat yang menarik untuk destinasi pancingan, ya. Jadi share kepada rakan-rakan semua supaya rakan-rakan boleh masuk. Waalaikumsalam Puan Hayati. Endowment takaful boleh keluarkan saving masa hadapan, pengeluaran sebahagian kalau kita dapat absolute assignment pada WSB, macam mana nak dapatkan duit itu? Okey. Biasanya yang kita buat absolute assignment ni ialah live saja. Ya, endowment memang kita tak buat absolute assignment setakat pengetahuan saya lah, tapi kena check balik dengan syarikat takaful masing-masing, sebab dalam jadual 10 IFSA hanya diceritakan tentang absolute assignment saja secara umum. Jadi SOP khususnya kena balik semula kepada syarikat takaful masing-masing, sebab kita dapati syarikat takaful masing-masing kadang-kadang ada prosedur yang beza-beza antara satu syarikat dengan syarikat yang lain, ya. Waalaikumsalam Puan Serina, ya. Saiful daripada JB, alhamdulillah, ya. Syafiz, ya. Waalaikumsalam semua, ya. Kita akan bersiaran sebentar lagi. Minta maklumkan kepada rakan-rakan bahawa siaran pagi ini ialah di Arifin Sabirin Official, dan alang-alang dah masuk Arifin Sabirin Official tu sila like, ya. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan like apa-apa update dalam Arifin Sabirin Official, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat secara automatik, ya. Jadi sila like. Saya akan mengurangkan sedikit demi sedikit, saya akan kurangkan update
tentang ilmu ni di FB personal, dan saya akan banyak hantar update ilmu ni di F Arifin Sabirin Official, ya, iaitu FB page saya, ya. Sebab FB page ni dia tidak ada had berapa ramai boleh masuk. Jadi seberapa ramai orang nak masuk pun boleh masuk, tak ada masalah, berbanding dengan FB personal yang terhad kepada 5,000 saja, dan itu pun dah dekat nak maksimum, ya, dah dekat nak maksimum rakan-rakan FB saya di FB personal, ya. Semua loud and clear, ya. Semua, saya harap semua loud and clear, dapat dengar dengan jelas, ya. Alhamdulillah, ya Ustaz Ahmad. Jadi kita hari ni tajuk kita ialah takaful bukan sekadar hibah, the conclusion, iaitu kesimpulan yang kita dapat buat hasil daripada semua yang kita bincangkan semalam dan juga hari ini, insya-Allah. Semua polisi live takaful boleh dimasukkan dalam satu istiman, boleh, tak ada masalah, ya. Boleh gabung. Saya dah sebut sebelum ni, ada seorang pelanggan ada sampai 5 polisi, ya. Kesemua 5 polisi itu di assign kepada WhatsApp shop, lepas tu dia beri arahan apa yang perlu dibuat. Boleh, tak ada masalah, ya. Kalau ada 10 polisi pun nak assign boleh. Tapi kalau tanya saya, pandangan peribadi saya ialah assign sebahagian, pandangan peribadi saya lah, tapi bergantung pada masing-masing, ya. Assign sebahagian ataupun assign yang mana jumlah yang, contohlah kalau orang ni kata ada 5 polisi, ada 5 juta, contoh. Kalau saya jadi orang tu, kalau saya jadi peserta takaful tu, saya akan assign 4. Satu ni saya akan buat hibah takaful, ya. Yang 4 ni akan cover apa sahaja yang perlu bagi keperluan waris, seperti semalam saya cerita belanja sara hidup, belanja perubatan dan sebagainya. Yang satu ni hibahlah dekat isteri, tak apalah, dia nak beli Hermes Birkin Fiji, bagilah, ya. Jadi how do we want to construct kaedah perancangan kita tu bergantung kepada diri sendiri. Itu yang saya sebut daripada semalam di WhatsApp Shop Berhad. Apa yang kita buat ialah kita tailor-made bentuk perancangan ini mengikut orangnya, mengikut keperluannya. Kita tailor-made, ya. Jadi terserah kepada pelanggan kita bagaimana mereka nak menyusun, dan kita cuba sedaya upaya kita untuk membantu, ya. Puan Mazura, waalaikumsalam, ya. Kak Wan, ya. Siti Hajar, alhamdulillah clear, ya. Jangan risau Puan Nora, tak terlambat pun, kita belum bermula, ya. Ini baru borak-borak kosong aja dulu, sementara waktu kita menunggu lebih ramai lagi masuk. Okey, sekarang sudah pukul 11 pagi, insya-Allah. Bagi tahu kawan-kawan semua, ya, bahawa FB live saya ialah di Arifin Sabirin Official, dan tuan-tuan dan puan-puan dah masuk ke Arifin Sabirin Official, minta bantuan untuk like, ya, untuk like Arifin Sabirin Official. Jadi apa saja update saya dalam Arifin Sabirin Official nanti, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan dapat dengar dengan jelas, ya. Waalaikumsalam, alhamdulillah Puan Hajalin, ya. Puan Serina, kalau pelanggan nak buat tambahan atau perlu pertukaran kepada arahan istiman, ada charges. Charges ni saya tak ingat lah, yang ni kena rujuk kepada Adli, ya, iaitu pegawai amanah kita, sebab semua jadualnya ada pada dia, bukan pada saya, ya. Jadi saya tak ingat ada charges ke tak ada charges, tetapi perubahan surat ikatan amanah boleh dibuat pada bila-bila masa, yang tu tak ada masalah, ya. Baik, insya-Allah hari ni memang boring sikit, sebab semalam saya buka lagu Ahmad Jaiz, saya dah kena tegur dengan Facebook, jangan buka lagu-lagu yang ada proprietary rights oleh pihak-pihak lain. Jadi tak dapatlah buka lagu Ahmad Jaiz hari ni, ya. Kalau nak juga lagu Ahmad Jaiz, nyanyilah sendiri, ya. Baik, insya-Allah kita akan bermula sebentar lagi, ya. Harap minta kawan-kawan semua masuk ke Arifin Sabirin Official dan like, ya, Arifin Sabirin Official, insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke FB live saya. Hari ini bercerita tentang topik takaful bukan sekadar hibah, the conclusion, kesimpulan dia, ya. Semalam saya dah cerita panjang lebar tentang 3 kaedah
semalam ya, bagaimana manfaat takaful ini boleh diwariskan. Yang pertamanya saya cerita tentang kaedah hibah takaful ya. Yang mana kaedah hibah takaful ni memang difahami, memang training yang dibuat oleh banyak syarikat takaful adalah berkenaan tentang hibah takaful. Jadi kita dah cerita semalam panjang lebar. Section 2 saya, penceritaan saya tuan-tuan dan puan-puan akan menjurus kepada panduan yang diberikan oleh jadual 10 IFSA, Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013. Jadi ini bukan kita cerita kosong-kosong macam tu je ya. Ini kita bercerita berdasarkan undang-undang ya. Jadi saya dah sebut semalam dalam section 2 ya, jadual 10 IFSA 2013 menyebut bahawa peserta takaful ya, pelanggan kita ni peserta takaful, mereka boleh memilih untuk membuat penamaan, dan penamaan ini datang dalam dua bentuk ya. Ini section 2 semalam saya ulang balik ya, iaitu yang pertama dalam bentuk wasi dan yang kedua dalam bentuk beneficiary mengikut hibah bersyarat. Jadi yang kedua ni sebenarnya adalah penerima hibah. Yang pertama adalah wasi. Jadi peserta takaful, pelanggan kita, mereka mempunyai hak untuk memberikan penamaan sama ada dalam bentuk wasi atau dalam bentuk penerima hibah. Section 2 jadual 10 IFSA ya, itu jelas. Bila diberi dalam bentuk wasi, maknanya wasi ni bila dia terima manfaat takaful ni 1 juta, manfaat takaful tu bukan dia punya. Manfaat takaful itu adalah harta pusaka dan sepatutnya diuruskan sebagai harta pusaka. Bila kita sebut diuruskan sebagai harta pusaka, wasi ni tadi bukanlah dia dapat duit, dia agih kepada waris mengikut hukum faraid. Itu pandangan yang kurang tepat. Wasi bila dia dapat duit, bukan dia agih kepada waris-waris mengikut hukum faraid. Wasi bila dia dapat duit, duit itu mesti dimasukkan di dalam pool, dalam kumpulan harta pusaka si mati dan diuruskan accordingly. Mengikut apa? Mengikut ini ya. Inilah yang semalam saya cerita ya. Kalau takaful maknanya wasi terima duit takaful, dia kena kumpulkan duit takaful tu sebagai semua harta. Kemudian dia kena asingkan, bukan tolak dia kena asingkan hibah, wakaf, amanah. Asing dulu siap-siap. Yang mana hibah, yang mana apa semua asingkan ya. Barulah kita mendapat harta pusaka. Barulah kita tolak dengan belanja pengkebumian, kita tolak dengan hutang. Hutang ni hutang kepada Allah Taala ya, zakat yang tertunggak ya, kifarah, fidyah semua ni, dan juga hutang pada manusia, kredit kad, hutang rumah tak habis, hutang kereta, semua sekali kat sini ya. Kita dapat baki harta pusaka. Baki harta pusaka ni kemudian ditolak dulu dengan harta sepencarian ya, ditolak dulu dengan harta sepencarian. Kemudian dapat baki harta pusaka, balance-nya lagi, tolak dulu dengan wasiat 1/3. Wasiat 1/3 ni ialah wasiat kepada bukan waris ya. Sesi yang seterusnya nanti kita akan cerita pasal harta sepencarian wasiat 1/3 ya. Kemudian dapat baki. Baki inilah baru dia agih mengikut hukum faraid, dan kemudiannya ataupun sekiranya waris-waris bersetuju, maka waris-waris bermuafakat bagaimana harta itu nak diagihkan. Jadi kalau dinamakan wasi untuk takaful tersebut, maknanya dia kena masuk dekat atas ni. Dia kena dicampurkan dengan semua harta si mati. Semua harta si mati ni ialah akaun bank dia, saham syarikat dia kena campur semua. Kemudian dia kena melalui proses ni. Last kali baru dia diagihkan. Tapi bila pengagihan, syarat utama dia mestilah diagihkan kepada waris mengikut hukum faraid dan bahagiannya masing-masing. Itu syarat utama dia ya. Jadi itu kalau wasi. Section 2 kata boleh lantik wasi. Itulah dia maksud wasi. Yang kedua ialah penerima hibah di bawah hibah bersyarat. Kalau penerima hibah di bawah hibah bersyarat, yang inilah yang kita duk sebut-sebut. Semua perunding takaful duk promote ni, hibah takaful, hibah takaful, hibah takaful. Tapi kita kena faham juga, hibah takaful ini, saya ada polisi, saya hibahkan pada isteri saya, maka polisi itu adalah absolutely milik dia. Saya boleh pesan masa hidup, ayang nanti bila abang mati, ayang dapat duit ni ya, ayang tolong bayarkan hutang, ayang tolong bagi mak abang tiap-tiap bulan RM1,000. Dia boleh dengar je lah, ya. Bila dia dapat duit itu dari segi hukum ataupun dari segi undang-undang, dia tidak tertakluk untuk melaksanakannya. Sebab apa? Sebab konsep hibah itu sendiri. Konsep hibah itu ialah bila diberikan hibah, dinamakan penerima hibah,
ya, isteri saya sebagai penerima hibah untuk polisi takaful ni, dia dapat 1 juta tu, 1 juta tu absolutely dia punya. Ya, terserah pada dia lah, dia nak buat ke, dia tak nak buat ke arahan semasa hidup tu terserah pada dia. Tidak ada jaminan dia boleh buat. Kalau dia kesiankan saya, dia buat. Kalau dia tak kesiankan, dia tak buat, dan tak ada siapa boleh salahkan dia, tak boleh dakwa dia mahkamah, baik mahkamah syariah maupun mahkamah sivil. Jadi kalau kita nak kita ni sebagai perunding takaful, tuan-tuan lah, bukan saya bukan perunding takaful. Kalau tuan-tuan nak promote supaya pampasan manfaat takaful ni digunakan untuk membayar hutang, yang tuan-tuan kena ialah tuan-tuan kena buat penamaan secara wasi. Jelas clear secara wasi. Sebab apa? Sebab wasi dalam urusan kerja dia, maknanya duit tu akan digunakan untuk penjelasan hutang. Ya, barulah betul. Kalau dapat 1 juta tu campurkan dengan semua harta pusaka lain, tolakkan termasuk juga dengan tolakkan hutang, ya. Jadi barulah betul. Jadi kita nak kena faham betul-betul. Wasi, penerima hibah, berbeza sifat dia, berbeza bidang kuasanya. Penerima hibah memang purely kita nak bagi dia hibah, suka hati dia lah, lepas tu dia nak pergi beli Hermes Birkin ke apa, lantak dia lah. Sebab memang kita dah hibah dekat dia. Kalau wasi, dia tertakluk kepada tanggungjawab dia sebagai wasi. Jadi ini clear, ya. Alhamdulillah dah ada 90 orang. Ya, bagi tahu lagi kawan-kawan yang mungkin terconfuse, pergi dekat FB personal saya, tengok senyap je. Apa pasal FB personal senyap je? Sebab live ni kita buat di official, Arifin Sabirin official, bukan FB personal, ya. Semalam juga saya bercerita tentang kaedah absolute assignment. Semalam saya cover 3 kaedah: wasi, hibah takaful dan absolute assignment. Absolute assignment ini pula membawa makna duit itu, manfaat takaful itu diassign kepada syarikat amanah seperti Wasiat Shop Berhad. Absolute assignment, saya cadangkan pada tuan-tuan, kalau nak buat absolute assignment, buatlah absolute assignment melalui syarikat amanah. Kerana syarikat takaful, ya, mana-mana pun syarikat takaful, mereka tidak akan sewenang-wenangnya meluluskan absolute assignment kepada mana-mana pihak. Tidak akan sewenang-wenangnya. Proses untuk absolute assignment ni memang satu proses yang agak strict, ya, sebab syarikat amanah nak memastikan bahawa pihak yang diberikan absolute assignment ini adalah pihak yang mempunyai local standby untuk menerima assignment itu atas apa sebab sekalipun. Jadi antara entiti yang boleh diterima sebagai assignee ialah syarikat amanah yang berdaftar seperti Wasiat Shop Berhad. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, syarikat amanah yang berdaftar ni tak banyak dalam Malaysia, ya. Ada beberapa je selain Wasiat Shop, ada juga syarikat-syarikat lain. Tapi yang aktif, sebenarnya yang betul-betul aktif go down to the ground, saya rasa tak sampai 5 pun syarikat amanah di Malaysia. Yang lain-lain tu sebenarnya adalah syarikat amanah bank yang dia punya function utama dia adalah sebagai corporate trustee, bukan retail trustee. Kami ini retail trustee, mass trustee. Mass trustee ni maknanya kita menguruskan harta peribadi, ya, masyarakat Malaysia. Kalau corporate trustee ni dia lebih banyak buat trusteeship untuk corporate, ya, dia tak buat untuk retail, untuk individual. Sebab yang buat individual ni tak banyak, ada beberapa saja. Kalau tak silap saya ada 5 saja yang aktif yang buat individual. Ya, jadi bila kita nak buat absolute assignment, antara perkara penting ialah tuan-tuan kena pastikan bahawa absolute assignment ini dibuat melalui syarikat amanah yang berdaftar, ya, bukan melalui syarikat Sdn Berhad ataupun individu dan sebagainya, kerana dia ada timbul isu legitimasi dan sebagainya di situ, ya. Ada banyak isu kat situ, ya. Baik. Perbezaan absolute assignment, sebab kalau wasi dia ekstrim sebelah sini, iaitu dia memang tak ada hak ke atas harta, dia cuma terima dan diuruskan bersama-sama harta pusaka yang lain. Kalau penerima hibah, dia ekstrim sebelah sini, iaitu dia ada absolute right, kita tak boleh nak letak syarat apa-apa. Absolute assignment dia datang tengah-tengah. Di mana dia datang tengah-tengah? Tengah-tengah tu maknanya kita boleh letakkan syarat. Apabila duit ni diterima oleh Wasiat Shop, apa yang Wasiat Shop kena buat? Itu yang semalam kita cerita panjang lebar. Ya, kita boleh bagi duit ni secara bulanan kepada pasangan. Contoh suami yang ada
peserta takaful, suami peserta takaful, ada polisi takaful, suami meninggal dunia. Ya, hari ni kita santai-santai sikitlah sebab kita dah tak ada nak rushing sangat ya. Kita ada lagi 54 kaedah aja yang kita nak kongsi. Semalam kita dah share 3 kaedah kan, ada 57 kaedah, tak banyak pun ya. Jadi hari ni kita santai-santai je lah ya. Jadi absolute assignment ni, suami yang ada polisi takaful dia assign kepada WhatsApp shop. Kemudian dia buat satu surat ikatan amanah. Dalam surat ikatan amanah, suami ni mengarah kepada WhatsApp shop. Selepas dia meninggal dunia, ya, WhatsApp shop bagilah kepada isteri dia RM5,000 dia wang sara diri setiap bulan. Sebab ini yang kita tengok balik konsep income replacement yang banyak kawan-kawan takaful kita bagi tahu kat luar, guna kaedah hibah takaful untuk income replacement, hibah takaful untuk income replacement. Jadi konsep dia tu tak berapa match. Sebab apa tak berapa match? Sebab kalau hibah takaful bagi pada isteri, isteri dapat 1 juta. Itu semalam saya dah ulang, itu bukan income replacement. Itu loteri. Sebab 1 juta tiba-tiba masuk dalam akaun dia, itu bukan income replacement. Income replacement yang tepat, definisi income replacement yang tepat. Nah, ini share dengan kawan-kawan kita daripada syarikat-syarikat takaful kat luar semua. Sebab saya percaya kebanyakan daripada kawan-kawan kita cuma diajar tentang hibah takaful, hibah takaful, hibah takaful. Sebenarnya ada banyak lagi kaedah lain, ya. Kita tak faham, ya. Kita tak faham, kita cerita hibah takaful saja. Jadi dalam konsep hibah takaful, kalau sebagai income replacement, dia punya definisi tu tak berapa match. Sebab apa saya kata tak berapa match? Sebab isteri dapat 1 juta. Itu bukan income replacement, itu loteri. Sebab 1 juta kan. Income replacement, definisi yang tepat ialah apabila tiap-tiap bulan semasa suami hidup, suami punya take home pay ialah RM10,000 sebulan. Tiap-tiap bulan suami ada gaji kan. Suami pun bukan dapat loteri 1 juta, dia dapat gaji RM10,000, RM10,000, RM10,000. Dengan RM10,000 itulah dia menampung keperluan keluarga, ya. Anak, isteri, pakaian, makanan, tempat tinggal, apa semua, persekolahan semua. Dengan RM10,000 itulah yang tiap-tiap bulan suami dapat ni, yang inilah yang diguna untuk menampung keluarga dia, ya. Jadi income replacement yang tepat ialah apabila suami telah membuat absolute assignment kepada WhatsApp shop Berhad, dia mati, WhatsApp shop Berhad dapat 1 juta tu. Dalam surat ikatan amanah semasa hidup, suami dah bagi arahan tiap-tiap bulan bagi isteri dia RM10,000. Sebab itulah dia take home pay suami semasa dia masih hidup. Jadi apa yang WhatsApp shop buat ialah tiap-tiap bulan kita akan kreditkan dalam akaun isteri dia RM10,000. Jadi itulah dia income replacement yang tepat. Suami mati, isteri masih lagi dapat RM10,000 tiap-tiap bulan sebagai income replacement, penggantian pendapatan. Ya, itulah dia maksud yang tepat. Jadi kalau kita nak buat macam tu, kita boleh gunakan kaedah absolute assignment. Jadi kaedah absolute assignment inilah sebenarnya kaedah yang tepat untuk kita buat income replacement, ya, kaedah absolute assignment, ya. Tapi assignment ni kenalah diberi assign itu, assignee-nya kenalah syarikat amanah yang berdaftar seperti WhatsApp shop Berhad. Kenapa? Saya dah cerita semalam, saya ulang sikit lagi, ya. Kerana bagi syarikat amanah seperti WhatsApp shop Berhad, mematuhi arahan dalam surat ikatan amanah yang disediakan pelanggan adalah tanggungjawab hakiki syarikat amanah. Syarikat amanah, trustee company memang ditubuhkan khusus untuk menjalankan tanggungjawab pengamanahan yang diberikan oleh pelanggan. Kalau kami tak ikut, contohlah isteri ni dalam arahan suami dah kata bagi RM10,000 sebulan, kita pula memandai-mandai, kita bagi RM10,000 setahun lah, ya. Isteri ini boleh membawa surat ikatan amanah yang disediakan itu ke Mahkamah Tinggi Sivil dan mendakwa WhatsApp shop sebagai pecah amanah, breach of trust kepada syarikat amanah. Breach of trust adalah dosa yang sangat besar kepada kami sebab it defeat the real purpose of the existence of syarikat amanah, iaitu untuk menjalankan amanah yang diberikan. Dan setiap director is liable. Director, WhatsApp shop ada 7 orang director. Daripada 7 orang director ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok dalam website kami, tengok siapa 7 orang director ni. Ini bukan orang sebarangan, tuan-tuan. Ya, ini orang-orang tokoh-tokoh korporat yang berpengalaman, ya, accountant yang bertauliah, lawyer, dan termasuk diri saya sendiri sebagai salah seorang ahli lembaga pengarah. 7 orang lembaga pengarah ni sekiranya didapati bersalah boleh didenda sehingga 10 juta setiap seorang.
Setiap seorang. Bukan kata company kena denda 10 juta, tak. Setiap orang lembaga mengarah kena denda 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Sebab itulah WhatsApp Shop kita bila diberikan amanah, memang kita akan melaksanakan amanah itu sepenuhnya. Kerana kita terikat ketat dengan undang-undang. Ia berbeza dengan syarikat Sdn Bhd, tuan-tuan. Syarikat Sdn Bhd dia tidak terikat dengan akta amanah, dia cuma terikat dengan akta syarikat. Kami terikat dengan banyak akta dan juga peraturan-peraturan yang ditetapkan, termasuk juga peraturan yang ditetapkan oleh Security Commission. Ya, jadi ketat ya syarikat amanah. Sebab itulah kalau nak beri assignment, berilah kepada syarikat amanah, sebab memang kita akan menjalankan tanggungjawab itu secara profesional. Jadi duit tu, bila WhatsApp Shop dapat 1 juta, katakan manfaat takafulnya 1 juta, kita akan uruskan berdasarkan arahan yang diberikan oleh peserta takaful ni semasa hidupnya. Tiap-tiap bulan bagi wang sara hidup kepada pasangan dan anak-anak, itulah yang kita akan buat. Tiap-tiap bulan kita akan kreditkan. We become the personal financial manager untuk waris. Waris dah tak perlu pening kepala dah. Ya, kita ada kes di mana wang amanah ini diberikan kepada kita, ya, akaun amanah. Kemudian kita menguruskannya, dan antara arahan dalam akaun amanah itu ialah untuk kita membina sebuah rumah, ya, memantau pembinaan sebuah rumah untuk salah seorang beneficiary. Itulah yang kita tengah buat sekarang. Kita berurusan dengan arkitek, kita berurusan dengan majlis pembandaran untuk mendapatkan kebenaran pelan pembinaan rumah dan sebagainya, dan kita akan memantau pembinaan rumah tu. Minta maaf terganggu sekejap tadi, ya. Sebab storage handphone saya ni dah penuh dah macam-macam dah benda kan. Jadi saya kena download dulu, kena clearkan. Tapi tak apa, kita sambung juga. Mungkin boleh sambung lagi kot. Ya, kita sambung juga. Jadi dalam keadaan begini, apa yang berlaku ialah, kalau tuan-tuan dan puan-puan sempat dengar tadi apa saya cakap, WhatsApp Shop sampai ke tahap di mana kita membantu pembinaan rumah untuk beneficiary, ya, sampai ke tahap itu. Dengar tak tuan-tuan dan puan-puan? Saya rasa dengar kot. Dengar? Dengar okey, alhamdulillah. Jadi WhatsApp Shop sampai buat rumah. Tolong buat rumah sampai ke tahap itu sekali, kan? Kita membantu waris, ya. Jadi maknanya peserta takaful ni tadi boleh bagi apa sahaja arahan, tapi arahan yang logik lah. Arahan yang tak logik tak boleh lah kita buat, ya. Arahan yang logik kita pun bila terima arahan, kita nak tengok juga kita boleh laksana ke tidak, kan? Kalau boleh laksana, kita laksanakan, ya. Sampai buat rumah, sampai ke tahap macam tu sekali, ya. Jadi untuk manfaat takaful ni, kalau peserta takaful ni bagi arahan pada kita, tolong bayarkan cukai tanah, cukai rumah, bil api, bil air, tolong serviskan kereta rosak tiap-tiap bulan servis, sebab ramai orang kereta besar-besar kan. Tolong serviskan kereta pun, semua kita boleh buat. Tolong bagi mak bapak dia, selagi mak bapak dia hidup, bagi tiap-tiap bulan seorang RM1,000. Boleh, tak ada masalah. Selagi dia duit tu masih ada, masih mencukupi, bayarkan, sedekahkan kepada surau dekat rumah dia RM500. Boleh, kita boleh buat, tak ada masalah. Ya, semua tu benda kita boleh buat. Bagi je lah arahan dalam surat ikatan amanah. Jadi di sinilah sebenarnya yang saya nak kongsi dengan perunding-perunding takaful, bahawa takaful boleh digunakan untuk apa sahaja tujuan, ya. Jadi itulah yang saya nak sampaikan pada tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kaedah penggunaan ni kena betul. Dia bukan untuk wasi. Wasi purely untuk agih mengikut atau pusaka, bayar hutang, wasi. Penerima hibah memang purely untuk penerima hibah. Lantak dia lah, lepas tu dia nak buat apa. Kalau absolute assignment, kita boleh bagi arahan bagaimana kita nak menggunakan, menguruskan manfaat takaful itu. Ya, lain putus-putus sikit, saya cuba ulang balik, sebab ada masalah teknikal kerana handphone saya ni storage dia dah penuh. Jadi dia diberi amaran storage penuh, ya. Jadi Sakinah dengar lain putus ke tidak, dengar, ya. Baik, saya sebelum lain terputus lagi, saya terus nak ceritakan tentang perkara yang keempat, iaitu kaedah yang keempat yang kita boleh gunakan ialah hibah takaful amanah. Okey. Kalau hibah takaful amanah ni, yang keempat, kaedah yang keempat. Pertama, kedua, ketiga saya dah cerita. Yang keempat ni ialah saya hibahkan polisi takaful saya pada isteri saya. Kemudian saya buat satu surat ikatan amanah dengan isteri saya, antara saya dengan isteri saya, yang mana saya bagi arahan pada isteri saya, iaitu bila dia dapat duit ini, dia boleh gunakan duit ini untuk membuat perkara-perkara seperti berikut. Saya perincikan.
Saya tulis, saya perincikan, tolong bayar hutang, apa benda semua ya. Tetapi kaedah ini dia kurang efektif. Kenapa dia kurang efektif? Kerana dia ada isu undang-undang dekat situ. Apabila hibah diterima, memang isteri saya terima 1 juta ni. Tetapi isteri saya nak perform ke tak nak perform arahan yang saya bagikan secara bertulis tadi. Jadi dekat situ dia akan ada isu, sebab ada isu jurisdiksi undang-undang, sama ada ianya adalah undang-undang undang-undang sivil atau dia undang-undang syariah ya. Ada soalan, keep it coming. Sakinah akan catat soalan tu, saya akan jawab dari masa ke semasa. Jadi hibah takaful amanah ini boleh dibuat ya, tetapi sama ada ia dilaksanakan atau tidak bergantung kepada penerima hibah itu secara individu. Kalau penerima hibah itu tak nak buat, maka akan ada isu undang-undang kat situ. Kita nak kena dakwa dia di mahkamah dan sebagainya. Jadi isu undang-undang, sebab duit di tangan dia. 1 juta duit tu di tangan penerima hibah ya. Kalau absolute assignment tadi, 1 juta duit tu di tangan wasai shop, bukan di tangan penerima hibah. Jadi memang ianya akan diuruskan secara profesional. Siti Hajar tanya, maknanya kita lantik wasai shop sebagai wasi ke? Tidak. Kalau kita hendak wasai shop melaksanakan arahan seperti yang kita kehendaki, bayar tiap-tiap bulan banyak ni, dah bayar orang ni, yang kita kena buat ialah absolute assignment. Wasai shop dilantik sebagai assignee, bukan sebagai wasi. Kalau sebagai wasi, kita kena bawa lalu proses pusaka tadi. Ya, yang proses pusaka mana? Proses pusaka yang ini, yang awal-awal saya dah sebut ni, yang panjang ni, ya. Duit takaful kena masuk, campur, dan dia kena lalu semua sekali sampai akhirnya baru difaraidkan. Jadi yang perlu dibuat ialah wasai shop dilantik sebagai assignee. Bagaimana nak lantik wasai shop sebagai assignee? Dapatkan surat ataupun borang absolute assignment daripada syarikat takaful masing-masing. Peserta takaful kena isi borang tu. Bagi pada kami bagi pada wasai shop pun kena isi, saya kena sign sebagai CEO, saya kena sign authorized signatory. Kemudian kita akan hantar balik ke syarikat takaful. Sebelum tu kena stamp hasil RM10, hantar balik pada syarikat takaful. Bila syarikat takaful luluskan, syarikat takaful akan hantar acknowledgement letter kepada wasai shop mengesahkan bahawa polisi takaful itu sijilnya telah bertukar daripada nama Ali bin Abu peserta takaful kepada nama wasai shop Berhad. Ya, itu dia punya kaedah dia. Jadi hibah takaful amanah boleh dibuat, tetapi tidak ada jaminan ia akan dilaksanakan, dan sekiranya ia tidak dilaksanakan, dia akan entangle dengan isu perundangan ya. Contohlah dalam surat tu disebut, dalam surat kata amanah tu disebut isteri kena memberi kepada anak, contohlah kalau anak yang belajar kat universiti RM1,000 sebulan contoh. Tetapi isteri yang dapat 1 juta tu dia tak bagi kepada anak dia RM1,000 sebulan. Apa yang berlaku ialah anak dia kena saman mak dia di Mahkamah Tinggi Sivil untuk mendapatkan pengesahan surat ikatan amanah tersebut. Jadi dia cerita dia panjang sikit lah. Kalau absolute assignment tadi, duit tu memang tidak ada di tangan penerima hibah. Absolute assignment, duit tu di tangan wasai shop. Ya, wasai shop yang akan uruskan secara profesional. Itu dia punya kelebihan dia ya. Okey. Kaedah yang kelima ialah perlantikan syarikat amanah. Ya, kaedah kelima ialah perlantikan syarikat amanah. Pelantikan syarikat amanah ni pula apa yang kita maksudkan dengan pelantikan syarikat amanah. Kejap saya tengok slide saya sebab banyak sangat benda nak kena ingat, tak ingat. Ya. Okey. Pelantikan syarikat amanah. Baik, dalam section 9 macam saya sebut tadi, perbincangan kita akan rujuk banyak kepada jadual 10 FSA. Dalam section 9A ya, jika penerima hibah bawah umur, tidak sempurna akal atau fizikal, maknanya orang OKU lah ni. 9A, bayaran akan dibayar kepada ibu atau bapa. Jadi kita ni perunding takaful, kita jumpa pelanggan kita seorang isteri, seorang ibu. Pelanggan kita kata, saya tak andalah bagi hibah kepada saya nak bagi hibah kepada anak saya, supaya bila saya mati, suami saya tak dapat saya punya manfaat takaful, anak saya yang dapat. Tapi anak baru umur 3 bulan. Dia pun letaklah nama anak umur 3 bulan. Dia letak nama anak umur 3 bulan. Dalam jadual 10 FSA section 9A mengatakan bahawa sekiranya penerima hibah itu di bawah umur, maknanya dia belum umur 18 tahun, dia tidak sempurna akal atau fizikal, maka duit tu akan dibayar kepada ibu atau bapa penerima hibah. Jadi isteri susah payah letak hibah takaful ni, penerima hibahnya nama anak. Anak bawah umur 18 tahun, tiba-tiba isteri meninggal dunia. 1 juta itu akan pergi kepada suami dia.
Iaitu bapa kepada budak ni tadi, bapa kepada penerima hibah ni tadi. Plan asalnya, janganlah laki aku dapat duit ni, nanti dia dapat duit ni dia pergi kahwin lain, dia buat modal kahwin lain, apa benda semua, pergi enjoy dengan betina lain apa semua, dia meninggal sebelum anak dia berumur 18 tahun. Maka duit itu, manfaat takaful itu akan dibayar kepada ibu atau bapa kepada penerima hibah. Macam mana nak sekat, kan? Dan dia ada isu juga situ. Budak ni umur 18 tahun. Contoh, kalau budak ni bawah umur 18 tahun, memanglah mak atau bapa dia dapat. Tetapi dapat pegang secara amanah. Tapi sama ada individu ni akan amanah pegang atau tidak, tu kita tak tahulah. Kalau budak ni umur 18 tahun, mak dia meninggal. Pampasan 1 juta. Tuan-tuan, puan-puan, budak umur 18 tahun dapat 1 juta masuk dalam akaun dia. Budak umur 19 tahun dapat 1 juta masuk dalam akaun dia. Macam agak-agaknya berapa lama duit tu boleh tahan 1 juta tu, kan? Saya ada satu kes dulu, ya, tapi bukan kes takaful lah. Si mati meninggalkan seorang isteri dan seorang anak lelaki. Tak ada waris lain, mak bapak tak ada apa semua, kan. Bahagian isteri ialah 1/8, 7/8 ialah bahagian 7/8 ialah bahagian anak lelaki. Semasa bapa meninggal, anak lelaki umur 19 tahun. Umur 21 tahun lebih kurang, anak lelaki tu dapat duit 5 juta tunai, 5 juta daripada harta pusaka bapa dia. Bapa dia memang orang kaya, kan. Mak dia duk tanya saya terjumpa mak dia dalam satu sesi ceramah. Mak dia tanya, macam mana nak sekat anak dia ni daripada enjoy duit 5 juta tu. Masa tu lebih kurang dalam setahun dia dah dapat duit tu. The first thing yang anak lelaki ni buat bila dia dapat 5 juta itu ialah dia pergi beli Porsche Cayenne. The first thing yang dia buat, budak umur 21 tahun dapat 5 juta tunai dalam akaun dia, tuan-tuan. Agak-agak apa dia buat? Ya, serupa macam kita ni, ada takaful. Memang kita nak bagi anak, niatnya betul. Tapi anak umur 18 tahun dapat, kita meninggal masa anak tu umur 18 atau 19 atau 20 atau 21 tahun, ya. Budak tu dapat 1 juta tunai dalam akaun dia. Agak-agak dia buat apa? Ya, ini perkara yang kita kena yang kita kena pertimbangkan, ya. Jadi 9A, ada soalan kat sini, kejap lagi saya jawab, saya nak habiskan. 9A mengatakan bahawa kalau penerima hibah bawah umur tidak sempurna akal, maka yang akan terima duit itu ialah ibu atau bapa kepada penerima hibah. 9A1 mengatakan bahawa jika manfaat kurang daripada 50,000, syarikat takaful boleh membayar kepada pihak menuntut wajar. Yang syarikat takaful puas hati, pihak itu akan menggunakan manfaat bagi pihak penerima. Ada aku janji yang perlu dibuat di situ, ya. Jadi dalam keadaan begini, tapi kalau kita tengok hari ni lah, logiknya lah, mana ada polisi takaful manfaat bawah 50,000, ada ke? Tak ada saya rasa, kan. Tapi disebut juga kat sini lah, kalau bawah 50,000, pihak menuntut wajar. Pihak menuntut wajar ni siapa? Pihak menuntut wajar ni siapa-siapa pun boleh datang menuntut. Yang mana syarikat takaful berpuas hati bahawa orang yang datang menuntut ni boleh menjalankan tanggungjawab sebagai pemegang amanah, ya. Kalau 9A2, kalau manfaat lebih daripada 50,000, maka by default syarikat takaful akan membayar kepada amanah raya berhad. Ini bagi orang yang tak ada meletakkan penamaan. Tak ada letak penamaan, tak ada wasi, tak ada penerima hibah, tak ada absolute assignment, ya. Maka kalau bawah umur, budak tu bawa manfaat lebih daripada 50,000, maka akan dibayar kepada ARB atau syarikat amanah lain yang dilantik oleh peserta jika ada, ya. Dan 9B, jika tiada wasi atau pentadbir yang sah, syarikat takaful boleh bayar kepada ARB. Jadi dia by default sebenarnya amanah raya, ya. Jadi kalau tengok budak ni bawah umur, saya ulang balik, budak ni bawah umur 9A, dia akan bayar kepada ibu bapa, ya. Kalau penerima hibah ni bawah umur, kalau manfaat penerima hibah ni bawah 50,000, dia boleh bayar kepada siapa-siapa yang menuntut wajar. Lebih 50,000, dia akan bayar kepada ARB. Kalau tak ada wasi dan pentadbir, dia akan bayar kepada ARB. Jadi 9A2 mengatakan bayar kepada ARB atau syarikat amanah lain yang dilantik oleh peserta semasa hidupnya. Jadi kaedah perlantikan tu bagaimana nak melantik syarikat amanah?
melalui borang yang disediakan oleh syarikat takaful masing-masing. Ini jika ada, kena cek balik dengan syarikat takaful masing-masing. Adakah mereka mempunyai prosedur untuk melantik syarikat amanah ni? Saya difahamkan ada syarikat ada syarikat tak ada. Tengok pada syarikat takaful masing-masing. Kemudian melalui, kalau di WhatsApp shop, melalui dokumen pelantikan wasi. Dalam WhatsApp shop kita ada sebut tentang dokumen pelantikan wasi, di mana dokumen pelantikan wasi itu secara automatic by default kita ada sebut tentang sekiranya pewasiat itu adalah seorang yang mempunyai polisi takaful, dan dia boleh melantik WhatsApp shop sebagai syarikat amanah. Sebab kalau dia dah lantik WhatsApp shop sebagai syarikat amanah, syarikat takaful takkan bayar pada ARB, dia akan bayar pada WhatsApp shop, ya. Kemudian melalui wasiat yang melantik wasi, wasiat yang melantik wasi ni ialah syarikat amanah lain, ya. Jika tiada pelantikan syarikat amanah, by default ARB akan jadi syarikat amanah. Jadi terserahlah pada tuan-tuan dan puan-puan, ya. Ini dalam kes dalam kes tidak ada dalam kes pelantikan syarikat amanah, ya. Jadi itu kaedah yang kelima, ya. Maknanya dilantik juga syarikat amanah situ sebagai backup, ya. Dan kaedah ke-6, kaedah 6 ni baru sampai tiada penamaan. Yang kaedah ni tadi ada penamaan, ada penerima hibah, tapi penerima hibah di bawah umur ataupun penerima hibah orang kurang upaya. Kaedah 6 ialah tiada penamaan. Kalau tiada penamaan, bagaimana harta manfaat takaful ni diuruskan? Seksyen 8 mengatakan bahawa jika tiada penamaan, ni semua jadual 10 FSA, ya, bukan saya yang cakap ni, jadual 10 FSA, ya. Jika tiada penamaan, dia akan bayar kepada wasi atau pentadbir harta pusaka yang sah. Maknanya budak ni bawah umur, budak ni orang kurang upaya, tak ada penamaan. Maknanya tidak ada yang dalam kes kaedah kelima ni tadi, ya, pelantikan syarikat amanah ni tadi, ini ada dibuat penamaan ataupun dibuat hibah, ya. Yang ini tiada penamaan langsung, ya, tiada penamaan langsung. Bagaimana nak diagihkan manfaat takaful tu? Dia akan diagihkan kepada wasi atau pentadbir harta pusaka yang sah. Maknanya surat kuasa mentadbir perlu diperolehi terlebih dahulu. Maknanya duit tu akan freeze lah, sehingga surat kuasa mentadbir dikeluarkan kepada siapa-siapa. Sebab surat kuasa mentadbir ni sebenarnya adalah surat yang membolehkan, kalau contohlah dalam surat kuasa mentadbir itu disebut nama Arifin Sabirin bagi harta isteri saya. Isteri saya ada takaful tapi tak ada penamaan. Saya nak tuntut takaful isteri saya kena dapatkan surat kuasa mentadbir atas nama saya. Jadi syarikat takaful, bila saya produce surat kuasa mentadbir, dia akan bayar atas nama saya. Sebab surat kuasa mentadbir itu adalah kunci ataupun kunci kuasa, ya, ataupun surat yang memberi kuasa kepada saya untuk menerima harta itu. Tapi bila saya terima, saya kena agih manfaat takaful itu sebagai harta pusaka, maka kena lalulah proses ini. Kalau sebut je harta pusaka, maknanya dia kena lalu proses ni, dia tak boleh lari, ya. Seksyen 82, jika tiada wasi atau pentadbir yang sah, syarikat boleh bayar tanpa probate atau surat kuasa mentadbir kepada pihak menuntut wajar. Ya, ni balik semula kita kepada situasi pihak menuntut wajar. Pihak menuntut wajar ni siapa? Pihak menuntut wajar ni sesiapa pun yang dikendaki oleh yang dirasakan oleh syarikat takaful boleh memainkan peranan sebagai pentadbir. Seksyen 82A mengatakan kalau jumlah pampasan itu, manfaat takaful itu kurang 100,000, syarikat takaful boleh bayar kepada sesiapa pun yang difikirkan sesuai. Tapi 82B kata kalau lebih daripada 100,000 atau apa-apa amount yang ditetapkan, maka perlu dibayar kepada wasi atau pentadbir. Jadi kalau kurang 100,000 boleh bayar kepada pihak menuntut wajar, lebih 100,000 tetap kena bayar kepada wasi ataupun pentadbir yang sah. Ya, jadi kalau kita ada polisi takaful, kita tak buat penamaan dalam bentuk wasi atau penerima hibah, atau kita tak buat absolute assignment, ya, maka nak menuntut tu memang sukar sikit sebab perlu dapat surat kuasa mentadbir terlebih dahulu, ya. Dan Seksyen 85 mengatakan bahawa 8/5 mengatakan bahawa probate atau surat kuasa mentadbir adalah bukti mencukupi untuk syarikat takaful membayar manfaat kepada wasi atau pentadbir. Seksyen 86 mengatakan bahawa syarikat dilepaskan dari apa-apa liability bila dia telah membayar. Tanggungjawab syarikat takaful ialah bayar sahaja. Bagaimana duit itu selepas dibayar diuruskan, itu bukan tanggungjawab syarikat takaful, ya. Itu bergantunglah kepada masing-masing individu ataupun peserta takaful tadi tu, ataupun waris, ya, atau pentadbir, ya. Penerima manfaat dianggap telah menerima sepenuhnya. Kalau kata saya Arifin Sabirin
surat kuasa mentadbir itu atas nama saya. Saya dah tuntut daripada syarikat takaful isteri untuk takaful isteri saya. Isteri saya masih hidup, dia tak ada letak penamaan wasi ataupun penamaan hibah bersyarat, tak ada, ataupun absolute assignment, tak ada. Ya, saya tuntut, duit tu dah serah pada saya. As far as syarikat takaful is concerned, dia dah boleh basuh tangan dan bukan kerja dia lagi dah selepas tu. Itu kerja saya sebagai pentadbir. Kalau saya tak mengagihkan harta itu, manfaat itu kepada waris-waris yang berhak, tidak melalui proses pusaka itu dengan sempurna, maka isu perundangannya ialah di antara saya dengan waris-waris lain hukum faraid. Tak ada kena-mengena dengan syarikat takaful. Syarikat takaful dalam akta ni dah sebut, syarikat takaful bayar, habis, kerja dia selesai. Dia tak ada kena-mengena lagi dah. Ya. Apa-apa Seksyen 10 penerima yang menerima manfaat di bawah Seksyen 8 tadi tu, dianggap sebagai wasi dan berkewajipan untuk mengagihkan kepada waris-waris yang berhak selepas dilalui proses ini. Proses ni kena lalu. Wasi kena ingat, wasi kena lalu proses ni. Ya. Dan jadual 10 Seksyen 11 mengatakan bahawa syarikat takaful tidak bertanggungjawab terhadap bagaimana manfaat takaful digunakan. Ya, syarikat takaful tidak bertanggungjawab. Tanggungjawab dia bayar je kepada pihak-pihak yang dinyatakan tadi dalam jadual 10 dan selepas tu kerja dia selesai. Duit ni dah guna macam mana, pentadbir guna seorang, pentadbir kelepek duit ni seorang ke apa ke, itu urusan pentadbir. Tak ada kena-mengena dengan syarikat takaful sebab kerja dia membayar sahaja. Ya. Jadi dalam Seksyen 13 mengatakan bahawa 13-2 mengatakan bahawa jadual ini hendaklah mempunyai kesan dan kuat kuasa penuh walau apa pun yang tidak selaras dengannya atau bertentangan dengan mana-mana undang bertulis yang lain berhubungan dengan probit, pentadbiran, pemajian atau pelubusan atau pusaka semati atau dalam mana-mana amalan atau adat berhubungan dengan perkara ini. Maknanya manfaat takaful ni bidang kuasanya diuruskan sepenuhnya melalui jadual 10 IFSA dan ia mempunyai kesan dan kuat kuasa penuh walaupun dia bertentangan dengan undang-undang yang lain. Itulah kuatnya hibah, kuatnya jadual 10 IFSA ni. Maknanya kalau ia bertentangan dengan apa hukum pun dekat luar sana, enactment negeri ke atau undang-undang lain ke, jadual 10 ini berkuat kuasa, mempunyai kesan dan kuat kuasa penuh. Jadi memang rugilah orang Islam yang tidak ada polisi takaful. Kerana sebenarnya polisi takaful ini kita boleh rancang dalam bentuk yang bagaimana kita kehendaki. Kan? Dia tak tertakluk. Kan? Seksyen 13 dah sebut. Dia mempunyai kesan dan kuat kuasa penuh mengatasi semua undang-undang. Jadi power tak power, tuan-tuan, polisi takaful ni. Perunding takaful kalau tak guna apa yang diperuntukkan dalam jadual 10 ni memang rugi besar. Sebab apa? Sebab kita boleh memberikan penerangan yang tepat kepada pelanggan kita. Ini wasi, ini penerima hibah, ini absolute assignment, kan? Dan kita boleh tunjukkan kepada pelanggan kita bagaimana mereka boleh mencapai hasrat manfaat takaful tu nak diagihkan tiap-tiap bulan kepada isteri, nak bagi pada mak bapak dan semua itu berkuat kuasa. Ya, sebab apa? Sebab yang absolute assignment tadi jatuh bawah Seksyen 7. Ya, Seksyen 7 jadual 10 IFSA. Jadi sangat rugi perunding-perunding takaful yang tidak tahu peruntukan dalam jadual 10 ni kecuali hibah takaful. Yang dia tahu hibah takaful, hibah takaful, hibah takaful. Saya ulang balik. Hibah takaful, penerima hibah memiliki harta tersebut, memiliki manfaat tersebut. Absolutely kita tak boleh suruh dia untuk buat apa arahan sekalipun kecuali kalau dia rasa kesian dengan kita, dia buat. Ya. Wasi, bila dia terima, dia kena lalu bawa duit tu melalui proses pengurusan pusaka ini. Ya. Absolute assignment. Suka hati perunding, suka hati peserta takaful nak bagi arahan macam mana syarikat amanah seperti wasiat syok berhad yang akan menjalankan tanggungjawabnya seperti yang diperuntukkan oleh undang-undang. Ya. Jadi sebenarnya perunding takaful di tangan anda ada senjata yang sangat powerful kalau anda tahu bagaimana menggunakannya. Ya. Jadi bukan hibah takaful je, itu yang saya nak sampaikan. Takaful bukan sekadar boleh dihibah saja. Minta maaf lah, baju saya ni penuh dengan bulu kucing. Ini bulu melati ni. Ya. Jadi itulah dia 6 kaedah. Jadi saya kata tadi ada 57 kan. Sebenarnya ada 6 saja. 57 tolak dengan 51. Jadi ada 6 kaedah, bukanlah 57 kaedah. Ya, saya akan jawab soalan, ya. Saya akan jawab soalan. Untuk menjawab semua soalan, bagi soalan
Ya, sila, mana yang saya boleh jawab, saya jawab. Mana yang saya tak boleh jawab, saya cakap saya tak tahu. Di luar daripada pengetahuan saya tidak akan menggoreng apa yang saya tak tahu. Sebab silat-silat goreng sekarang hangus. Ya. Baik. Soalan daripada Encik Ansari mengatakan pihak menuntut wajar pun tuntut melalui surat kuasa mentadbir. Pihak menuntut wajar ni kalau penerima hibahnya adalah di bawah umur 18 tahun, ataupun polisinya bernilai kurang daripada 100,000, pihak menuntut wajar ini tidak perlu mendapatkan surat kuasa mentadbir. Dia boleh pergi terus kepada syarikat takaful dan terserah kepada syarikat takaful untuk menggunakan budi bicara nak bayar atau tidak kepada pihak menuntut wajar ni. Tidak perlu melalui surat kuasa mentadbir, ya. Tetapi perlu lalu surat kuasa mentadbir dalam keadaan macam mana sekiranya polisi itu lebih daripada 100,000, ya. Walaupun pihak menuntut wajar tak perlu melalui surat kuasa mentadbir, tetapi dia punya bidang kuasa untuk menuntut tu sebenarnya limited. Kalau budak bawah umur 50,000 ke bawah, kalau tidak ada penamaan 100,000 ke bawah, ya. Dia tak boleh 1 juta pihak menuntut wajar tak boleh tuntut, ya. 100,000 je maksimum. Puan Aisyah, walaupun ibu atau bapa itu telah bercerai semasa hidup, adakah ini, saya rasa menjurus kepada soalan tadi tu, soalan sekiranya penerima hibah bawah umur atau tak tidak waras akal fikiran, ya. Yang kita letakkan penerima hibah ni kategori ni. Jadi bila berlaku kematian, yang disebut dalam akta ialah ibu atau bapa. Walaupun ini maknanya ibu atau bapa biological, walaupun ibu telah bercerai dengan bapa, kan. Polisi tu polisi ibu letak nama anak dia. Yang ini bagi ibu tunggal dekat luar sana tu mungkin confuse, ibu tunggal dekat luar sana dia ambil polisi takaful sebab dia faham dia ibu tunggal. Dia kesiankan anak dia yang bawah umur ni, dia pun ambil polisi takaful, menamakan penerima hibah anak bawah umur. Meninggal isteri ni tadi, ibu ni tadi meninggal. Dia dah bercerai dah dengan suami dia dah kahwin dengan perempuan lain. Sekarang bila dia dah bercerai, ya, maka penerima hibah ni, yang ini tak ada kalau ikut peruntukan jadual 10 IFSA, yang ni tak ada had. Kalau yang pihak yang menuntut wajar tadi dia ada had 50,000 dan 100,000 saja. Tapi yang ini tak ada had. Maknanya kalau mak ni dia ada anak tunggal, dia bercerai dengan suami dia. Isteri ni bercerai dengan suami dia. Dia ada anak tunggal seorang. Jadi dia buat polisi takaful, dia menamakan anak tunggal dia ni yang berumur 3 tahun sebagai penerima hibah. Suami ni sebaik saja lepas bercerai, dia buat apa? Suami ni kalau dia bercerai dengan isteri, biasanya suami ni buat apa? Dia pergi umrah ke? Kan? Dia pergi umrah? Tak. Dia kahwin lagi satu. Kan? Dia kahwin semula, bukan lagi satu, dia kahwin semula. Dia berkahwin semula, maka bila bekas isteri ni meninggal dunia, anak ni sepatutnya terima 1 juta polisi takaful. Yang berhak menuntut polisi takaful itu ialah bapa budak ni, iaitu bekas suami dia ni tadi yang telah pun berkahwin dengan perempuan yang lain. Kenapa? Tak percaya? Itulah yang ditulis oleh jadual 10 IFSA, ya. Jadi bapa budak ni lah yang akan menuntut 1 juta yang budak ni, dan syarikat takaful akan bayar. Sebab dalam jadual tu mengatakan bahawa, jadual 10 mengatakan bahawa ibu atau bapa, dia tak sebut ibu atau bapa yang masih berkahwin. Tak ada, dia tak sebut ibu atau bapa. Jadi walaupun dah bercerai, bapa budak ni boleh tuntut. Bapa budak ni pula akan memegang tunai. Sebab kita kena ingat, syarikat takaful, tadi saya dah sebut Seksyen 13. Syarikat takaful tidak bertanggungjawab. Seksyen 11. Seksyen 11, ya. Syarikat takaful tidak bertanggungjawab tentang bagaimana duit itu dibelanjakan atau digunakan. Tugas syarikat takaful ialah bayar. Dia dah bayar. Jadi yang datang tuntut bapa budak ni, ya. Syarikat takaful tengok surat beranaknya, IC-nya apa semua clear, memang bapa budak ni. Maka syarikat takaful bayarlah 1 juta kepada bapa budak ni. Kan? Bapa budak ni pula dah kahwin dengan perempuan lain, ada anak sendiri pula dengan isteri yang baru. Well, tuan-tuan, life is hard lah, ya kan? Tapi itulah dia hakikat dia, ya. Jadi orang yang berada di situasi macam ni, kaedah yang terbaik apa dia? Kaedah yang terbaik ialah absolute assignment. Sebab bila dia buat absolute assignment, dia mati dalam arahan dia kata bagi anak dia tiap-tiap bulan RM1,000. Jadi walaupun budak ini, ya, ini ada cerita lain pula. Kalau dari segi undang-undang, cerita ni panjang, kan? Kalau dari segi undang-undang penjagaan diri budak ni dia akan tertakluk kepada habanah.
ya, yang akan diputuskan oleh Mahkamah Syariah. Siapa yang akan jadi penjaga dia, ya. Dan penjaga ni biasanya balik semula kepada Mahkamah Syariah untuk tentukan. It could be anybody mengikut kepada susunan kronologi Mahkamah Syariah tadi tu, ya. Jadi bapa budak ni dia adalah penjaga harta yang hakiki. Jadi memang pun dalam hukum syarak, dalam undang-undang, ya, dalam hukum syarak ni dia ada perbahasan lah di antara mazhab-mazhab. Saya tak mau sentuh sini lah, panjang cerita dia. Tapi dari segi undang-undang yang tertakluk di Malaysia, di bawah Seksyen 88 Akta Undang-Undang Keluarga Islam 1984 mengatakan bahawa penjaga harta mutlak dan hakiki bagi anak ialah bapa. Walaupun suami isteri ni sudah bercerai, ya, bapa ni adalah penjaga harta hakiki bagi anak ini walaupun dia dah bercerai. Bila bercerai, hak jagaan biasa dibagi pada mak, tapi bapa adalah penjaga harta. So, jadual 10 FSA ni yang mengatakan ibu atau bapa ni sebenarnya agak bertepatan, agak selari dengan undang-undang keluarga Islam. Ya, kalau yang meninggalnya mak, maknanya bapa lah yang jaga. Bapa lah yang dapat 1 juta tu, dia bolehlah pergi honeymoon kali kedua dengan isteri baru dia. Baik. Syafinas, jika peserta takaful assign kepada wasa shop untuk langsaikan loan rumah, pihak wasa shop akan berurusan dengan pihak bank ataupun waris yang uruskan. Kita perlu bantuan daripada waris dan juga pentadbir untuk mendapatkan maklumat, sebab kita tak ada maklumat itu. Sebab itulah dalam musim-musim cuti ni lama ni tuan-tuan, saya galakkan pada masyarakat di luar, gunakanlah masa yang ada untuk mengumpulkan dokumen-dokumen kita macam SNP rumah, polisi takaful dan sebagainya. Kita kumpulkan setempat supaya jika berlaku apa-apa pada kita, senang nak cari, ya. Kita tak tahu loan dia dekat mana, kita kena berurusan dengan pentadbir. Urusan pembayaran kita boleh buat terus daripada WhatsApp shop, tak ada masalah, ya. Cik Ahmad Nasri mengatakan AA ini kalau pampasan dalam 100 ke 200 ribu berbaloi tak? Pada pandangan saya, apa-apa saja yang lebih daripada 100 ribu adalah berbaloi untuk dibuat absolute assignment. Bergantung kepada keperluan orang tu. Bergantung pada keperluan orang tu, ya. Sebab kita nak kena tengok juga apa keperluan dia, hasrat dia macam mana, nak bagi macam mana, ya. Jadi kalau pada saya, apa-apa yang 100 ribu ke atas adalah berbaloi. Bergantung pada keperluan, ya. Syafinas tanya lagi, kebelakangan ni banyak kes kematian serentak suami isteri. Apa kelebihan jika peserta takaful buat istiqman? Itulah dia kelebihannya, ya. Sebab WhatsApp shop takkan mati. Kita syarikat amanah yang berdaftar, kita takkan mati. Berlakulah kematian serentak. Bila berlaku kematian serentak, memang betul pun musim perayaan kita nampak banyak keluarga travel dalam satu kereta, kan. Dan kita dengar juga kes suami isteri meninggal serentak. Anak berumur 3 tahun, anak berumur 5 tahun, jadi anak yatim piatu. Bila dia dah buat absolute assignment, WhatsApp shop dalam surat ikatan amanah pun dah menyatakan tiap-tiap bulan kalau anak bawah umur 5 tahun bayar banyak ni, anak sekolah rendah bayar banyak ni, bulanan. Jadi apa yang kita buat, kita akan bayar bulanan. Kita dapat 1 juta, tapi kita akan bayar bulanan kepada anak ni. Bila kita bayar bulanan kepada anak ni, di sini sebenarnya dia akan membantu. Minta maaf, tersepak pula kameranya, ya. Di sinilah dia akan membantu jika berlaku kematian serentak. Kerana kita akan bayar kepada khadanah budak tu, ya. Kita akan buat siasatan, kita akan bayar kepada khadanah budak tu. Jadi budak ni dia tidak tergantung-gantung, macam kita ada sebelum-sebelum ni ada kes, banyak kes yang berlaku macam tu. Budak ni tergantung-gantung, dia tak tahu. Tak ada orang tahu kedudukan sebenarnya, siapa penjaga, siapa. Tak ada. Kalau suami isteri dua-dua ada polisi takaful, dua-dua meninggal dunia serentak, suami hibahkan kepada anak bawah umur, isteri hibah kepada anak bawah umur. Bila suami hibah pada anak bawah umur, isteri hibah pada anak bawah umur, polisi 1 juta. Maka apa yang diperlukan sebenarnya, siapa yang berhak. Sebab itu dah bila kata dua-dua meninggal dunia serentak, yang menerimanya anak bawah umur 1 juta, maka siapa penjaga harta budak itu? Duit itu akan diserahkan pada penjaga harta. Penjaga harta tu boleh jadi siapa-siapa pun, ya. Jadi itulah isu yang kita biasa dengar. Kalau istiqman, dia lebih precise. Kenapa dia lebih precise? Sebab duit tu memang tak sampai, duit tu terputus-putus sikit line dia. Kalau kedua-dua ibu bapa dia dah buat istiqman, duit tu akan sampai pada WhatsApp shop dan kita akan bayar accordingly. Jadi tak timbul isu duit yang 1 juta ni. 1 juta ni tuan-tuan, kalau 1 juta ni nenek uruskan, 1 juta ni bapa saudara uruskan, memang
ada kebarangkalian berlaku banyak isu kat situ lah. Tapi kalau sejuta tu wasiat shop uruskan, tak ada isu. Sebab wasiat shop memang akan ikut apa yang seperti diarahkan. Ya, jadi sebaiknya pasangan muda ya yang mempunyai polisi takaful buatlah istiqman. Sebab apa? Sebab kita ada anak bawah umur 18 tahun. Sebab tu saya sebut sebelum ni, orang yang memerlukan perancangan harta dan khususnya kepada polisi takaful ni ialah orang yang ada anak bawah umur 18 tahun. Keperluan dia sangat-sangat mendesak kalau berlaku sesuatu kepada ibu bapa atau berlaku sesuatu kepada kedua-dua ibu bapa, ya. Puan Noliah tanya, adakah dengan melanggan istiqman dan membayar 1,500 one time sebagai AA, kalau klien berkendak selain arahan di dalam SIA berbentuk arahan bulanan, akan ada charges lain setiap bulan? Okey, kita ada charges transaction RM80 per transaction. Ya, sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Selain daripada AA tadi, selain daripada 1,500 tu untuk menyediakan dokumen surat ikatan amanah. Selepas duit tu kita terima, duit tu kita kena uruskan sebab si mati ada bagi arahan masa hidup tiap-tiap bulan bagi isteri, bagi anak, bagi mak bapak, bagi ini semua memerlukan tugasan yang kita perlu buat tiap-tiap bulan. Jadi untuk kita monitor benda ni tiap-tiap bulan, memang kita ada charge sebanyak RM80 per transaction, ya, setiap bulan, ya. Dan ada juga trust management fee yang mana kita charge mengikut baki duit amanah yang ada dalam simpanan kita tahunan. Yang itu semalam saya dah sebutkan maksimum 0.5%. 0.5% tu kalau tak silap saya 1 juta ke atas 0.5%, dan bila makin kurang maka dia makin kurang 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1, ya. 1% pun tak sampai, 0.5 je maksimum, ya. Okey, dan Puan Nurida pula tanya, jika kematian ibu bapa serentak akan terus kepada waris ke macam kes Duke? Kes Duke ni macam mana saya nak ulas, sebab dia melibatkan banyak pihak kes Duke ni, ya. Jika kematian ibu bapa serentak dalam keadaan tidak ada absolute assignment, tadi saya dah sebut, ya, maka duit itu akan dibayar kepada hadanah, ada penjaga harta. Penjaga harta ni dia kena mohon pihak-pihak yang berkenaan. Mak bapak dah mati, nenek ke, bapak saudara ke, mak saudara ke, mereka kena memohon dekat Mahkamah Syariah untuk menjadi penjaga harta. Sebab penjaga harta ni lah sebenarnya orang yang menjaga harta bagi pihak anak-anak. Hadanah bukan orang yang menjaga harta. Hadanah ialah orang yang menjaga budak-budak ni. Penjaga harta ialah orang yang menjaga harta. Ni dua perkara yang berbeza ni. Hadanah dengan penjaga harta, dua perkara yang berbeza, bukan perkara yang sama, ya. Sebab itulah orang yang merancang harta, dia akan melantik penjaga harta juga untuk anak dia, ya. Jadi itu penting tu, ya. Jadi kalau berlaku kematian serentak, Mahkamah Syariah lah yang akan memutuskan siapa penjaga harta, dan penjaga harta tu lah sebenarnya orang yang berhak memegang duit manfaat takaful ni tadi. Sebab kalau manfaat takaful tadi saya sebut, kalau dia bawah RM50,000, pihak menuntut wajar boleh tuntut. Lebih daripada RM50,000, maka itu dia akan balik kepada wasi dan juga pentadbir, ya. Jadi wasi dan pentadbir dia akan mentadbir harta pusaka. Tapi kalau ada bahagian untuk anak bawah umur dan sudah ada perintah penjagaan harta daripada Mahkamah Syariah, maka wasi tadi perlu serahkan bahagian anak-anak tadi kepada penjaga harta anak yang dilantik oleh Mahkamah Syariah. Complicated, kan? Orang yang mula start merancang, dia akan mula tahu betapa rumitnya benda ni. Orang yang tak pernah merancang, dia akan kata benda ni kacang aja, senang aja. Kita yang hari-hari buat kerja ni berbelas-belas tahun, kita tahu bahawa dia tidak semudah seperti yang disangkakan, ya. Puan Farah mengatakan, sekiranya peserta kaful letakkan penerima hibah anak bawah umur dan datuk atau nenek kepada budak itu, bapa dia still ada hak ke untuk hibah atas nama budak itu? Maknanya penerima hibah ialah anak bawah umur, anak bawah umur dan datuk atau nenek kepada budak itu. Datuk dan nenek pun dia bagi penerima hibah ke? Kalau penerima hibah atas 18 tahun dah tak timbul isu dah, memang dia akan dapat. Kalau penerima hibah bawah umur, Section 10 mengatakan bahawa bukan Section 10 tadi, Section 8 kalau tak silap saya, ya, Section 9 Section 9 mengatakan bahawa ibu atau bapa berhak menuntut. Jadi walaupun dia bagi arahan kepada cuma saya tak pasti macam mana dia bagi arahan pada datuk atau nenek, sebab kalau tak silap saya tak ada prosedur dalam mana-mana syarikat takaful pun untuk melantik datuk atau nenek sebagai penjaga. Tak ada, ya. Yang ada ialah tadi yang saya sebut tentang pelantikan syarikat amanah. Pelantikan syarikat amanah tu ada, yang itu mengikut
pelantikan syarikat amanah tu mengikut section 9A. Yang tu ada, ya. Jadi isteri ni tadi dia letak penerima hibah anak dia, ya. Walaupun dia pesan pada mak bapak dia, datuk dan nenek kepada budak ni, nanti kalau saya mati nanti datuk dengan nenek ni pergilah tuntut. Syarikat takaful tak boleh bayar, sebab syarikat takaful hanya boleh bayar kepada ibu atau bapa penerima hibah. Maknanya suami dia tetap akan dapat benda tu, ya. Itu dia punya keadaan dia, ya. Cik Ansari, kalau bapa kandung dah meninggal, akan diserah kepada ikut tuntutan hadanah ke? Okey, soalan yang menarik, ya. Panjang cerita ni Cik Ansari. Sesi hari ni boring sikit lah, sebab tak boleh nak buka lagu Ahmad Jaiz ni. Apa pun, kalau bapa kandung meninggal, ini saya sebut tadi daripada awal tadi saya sebut, hadanah dengan penjaga harta adalah dua perkara yang berbeza, tidak sama. Ya, kalau bapa meninggal, orang yang berhak menuntut hak sebagai penjaga harta budak ni ialah datuk. Ini di bawah Seksyen 88 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan 1984. Dan semua negeri-negeri yang lain pun sama, dia ikut wilayah persekutuan. Bapa dah mati, yang berhak menuntut hak penjagaan ialah datuk, iaitu bapa kepada bapa, ya. Kalau kata datuk dah mati, biasanya kalau ikut logik akal, mak bapak meninggal dunia lebih awal daripada anak lah kan. Kata datuk dia meninggal dunia, maka yang berhak menuntut hak penjaga harta tu adalah wasi kepada bapa. Wasi yang dilantik kepada bapa. Kalau wasi kepada bapa tak ada, barulah dia pergi kepada wasi kepada datuk. Kalau wasi kepada datuk tak ada, barulah dia pergi kepada wasi yang menakat wasi kepada datuk. Ambil kau. Ya. Siapa suruh tanya soalan susah ni? Kan jawapannya pun susah. Ya, jadi dia bukan serah pada hadanah, dia serah kepada penjaga harta yang sah. Sebab apa? Dalam disebut di dalam jadual 10 IFSA, kita jangan cerita pasal harta lain lah, kita cerita pasal takaful saja. Disebut bahawa akan diserahkan kepada wasi. Ya, wasi ini maknanya wasi yang dalam surat kuasa mentadbir yang dikeluarkan sama ada oleh pejabat pesaka kecil ataupun dalam grant of probate atau letter administration yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Sivil. Tetapi dua orang ni kalau dia dapat duit, ya, manfaat takaful budak ni, dia dapat duit, dia kena serah kepada penjaga harta. Penjaga harta ni pula ditentukan oleh Mahkamah Syariah, ya. Itu dia punya susunan dia, ya. Puan Susilawati tanya, untuk takaful etika mereka kata boleh ada perjanjian yang lain sebagai pentadbir harta, tetap boleh bagi arahan absolute assignment. Betul ke mereka ada pengecualian ini? Yang ini saya sebut kena cek balik dengan syarikat takaful masing-masing. Mungkin syarikat takaful masing-masing ada dia punya prosedur dia masing-masing. Tetapi yang saya sebut ini ialah peruntukan umum yang ada di dalam jadual 10 IFSA. Tetapi setiap syarikat takaful mungkin mereka ada peraturan mereka masing-masing dan boleh cek, sebab saya tak pasti, sebab semuanya berbeza-beza, ya. Yang saya sebut ni ialah aplikasi umum apa yang boleh dibuat, ya. Tetapi saya tak fikir syarikat takaful akan memainkan peranan seperti syarikat amanah. Syarikat amanah macam WhatsApp Shop ni, bayar tiap-tiap bulan RM5,000. Kita akan buat tu. Saya tak fikir syarikat takaful selepas orang ni mati akan bayar RM5,000. Sebab apa? Sebab tadi section tadi memang dah disebut, ya, section 11. Syarikat takaful tidak bertanggungjawab terhadap bagaimana manfaat takaful digunakan. Tapi tak tahulah kalau ada syarikat takaful memang sanggup menjalankan tanggungjawab tu tiap-tiap bulan bayar RM5,000, itu tak tahulah. Tetapi dalam jadual 10 IFSA kata syarikat takaful tak bertanggungjawab. Tugas syarikat takaful ialah bayar. Dia dah bayar, duit tu nak bagi macam mana, nak urus macam mana, itu bukan tanggungjawab syarikat takaful. Kalau dia buat juga, maknanya dia telah bercanggah dengan jadual 10 IFSA. Kalau dia buat juga, sebab jadual 10 IFSA kata syarikat takaful tidak bertanggungjawab terhadap bagaimana manfaat takaful digunakan. Tugas syarikat takaful ialah bayar. Nak bayar kepada siapa? Tengok jadual 10 IFSA, bayar kepada siapa. Itu tugas syarikat takaful, ya. Tapi saya tak pasti. Ini kena dapatkan jawapan daripada syarikat takaful sendiri, ya.
Cik Ahmad Nasri tanya, waris yang dapat duit tu boleh tahu tak baki wang yang WSB pegang ada bagi laporan tak? Setiap tahun kita akan bagi penyata akaun, menyatakan bahawa berapa banyak duit yang dikeluarkan kepada siapa, berapa hari bulan. Itu penyata akaun yang diaudit. Ya, memang kita akan bagi kepada semua beneficiary supaya beneficiary tahu duit tu telah digunakan untuk apa, dibayar kepada siapa. Itu memang peruntukan undang-undang yang kita kena patuh, ya. Puan Mazura tanya, kalau dah buat istiman untuk beberapa polisi, then ada tambahan polisi, ada additional charges. Yang ini kena tanya saudara Adli, pegawai kita. Saya pun tak ingat sebab dia ada jadual dia. Ya. Puan Juliana Samsuri, mengikut seksyen 9A1, pihak menuntut wajar, contoh bapa hanya boleh tuntut sekiranya penerima hibah bawah umur dan jumlah hibah takaful RM2,000. Tapi kalau jumlah hibah takaful RM500,000, bapa masih boleh tuntut juga ke? 9A1, let me check. Okey, 9A1 kalau kalau manfaat bawah 50,000, pihak menuntut wajar. Pihak menuntut wajar ni bukan saja bapa. Pihak menuntut wajar ni datuk boleh, nenek boleh, bapa saudara, mak saudara. Dia tak sebut bapa secara spesifik. Dia sebut pihak yang menuntut wajar. Yang sebut bapa secara spesifik tadi ialah 9A. 9A kata sekiranya penerima hibah itu bawah umur, tidak sempurna akal dan fizikal, maka bayaran yang dibayar kepada yang sepatutnya diterima oleh penerima hibah, tak kira lah 500,000 ke, sejuta ke, 10 juta ke, dia akan dibayar kepada ibu atau bapa penerima hibah. Yang itu ada sebut bapa, spesifik 9A. 9A1 ialah pihak menuntut wajar. Pihak menuntut wajar ni bukan bapa, ya. Datuk, nenek, ini dalam kes ibu bapa meninggal dunia serentak, ya, datuk, nenek, bapa saudara, mak saudara, mereka ni akan datang kepada syarikat takaful untuk tuntut. Boleh tuntut, tapi kalau bayarannya kurang daripada nafaatnya, kurang daripada 50,000, ya. Jadi kalau tanya Puan Juliana kata, habis tu kalau lebih daripada 50,000, dia jatuh bawah 9A, dia tak jatuh bawah 9A1. 9A mengatakan tak sebut jumlah 9A. Ya, kalau 10 juta pun ibu ambil polisi 10 juta nilainya, manfaatnya, letak anak sebagai penerima hibah, anak bawah umur atau anak tidak sempurna akal dan tidak sempurna fizikal, maka ibu meninggal, bapa boleh datang tuntut 10 juta, syarikat takaful akan bayar 10 juta kepada bapa. Ya, dia tidak ada sebarang had. Okey, ada soalan lain lagi? Ada? Cepat. Sebab bagi soalan lain lagi ni kan jadi macam semalam, sampai pukul 2.30, lama betul kita bersiaran. Sampai pukul 2.30 ada orang komplain saya, ya, miss soruk kan, suami bising kan, isteri duduk ngadap live FB, suami bising sebab tak masak-masak dah pukul 2.30. Dah lah duduk rumah ni memang lapar je, kerjanya manjang kan. Lepas makan tengok TV, lepas tengok TV makan balik kan, lepas tu terlelap bangun makan balik kan. Jadi macam tu lah kita nak kena berhati-hati di musim kurung ni, ya. Kalau wasi, Puan Umi tanya, yang dilantik adalah ibu, tetapi datuk, ayah kepada suami, ingin menjadi penjaga harta, maka datuk perlu ke buat tuntutan di mahkamah syariah? Ya, datuk perlu buat tuntutan mahkamah syariah sebab di sini ialah wasi yang dilantik adalah ibu, ya. Wasi bagi harta ni adalah contohlah dia manfaat suami ada manfaat takaful, ada polisi takaful, suami letak isteri sebagai wasi. Dia bukan letak isteri sebagai penerima hibah, dia letak isteri sebagai wasi. Selepas mati maka isteri lah yang menerima harta pusaka ini. Jadi bila isteri yang menerima manfaat takaful. Bila isteri menerima manfaat takaful sebagai wasi, ini yang saya sebut tadi, isteri ni kena melalui proses ini. Dia tak boleh lari sebab dia wasi. Dia kena lalu proses ni. Jadi bila dia lalu proses ni, sampai kat bawah ni kita dah dapat tahu dah bagian anak dia berapa baki, ya. Harta pusaka ni, ini harta pusaka, ini bukan takaful saja. Bila dia dilantik sebagai wasi, maknanya dia bertanggungjawab untuk melalui semua proses ni. Dan dekat bawah ni nanti akan ada lah bagian anak berapa nilainya, bagian anak bawah umur tadi berapa nilainya. Lepas tu datuk ni, sebenarnya datuk ni nak tuntut sebab ini dah terkeluar daripada jadual 10 IFSA. Sebab jadual 10 IFSA, syarikat takaful bayar pada wasi, wasi pandai-pandai kau lah, kau lalulah proses ni sendiri. Wasi kena lalu proses ni sendiri sebab proses ni melibatkan rumah, tanah, semua sekali. Jadi sampai dekat bawah ada nilai
harta pusaka yang berhak ke atas anak bawah umur. Contohlah dia ada seorang anak bawah umur dapat 1 juta contoh. Jadi datuk ni merasakan bahawa duit budak ni 1 juta ni, datuk kata aku tak percaya dengan menantu aku. Ini realiti datuk kata datuk pula diberitahu oleh nenek kan, ni dulu ni menantu kita ni tak bagus, masak masin semua tu, yang anak kita kena darah tinggi sampai meninggal, anak kita kena stroke kan. Jadi nenek cakap macam tu, datuk pun kata okey tak apa, kerana kita tak percaya dengan menantu kita, saya nak tuntut hak untuk menjaga harta budak ni. Maka datuk ni kena tuntutlah di mahkamah syariah. Dari segi undang-undang, datuk ni memang ada keutamaan untuk menjadi penjaga harta. Sekiranya mahkamah syariah berpuas hati, datuk ni memang layak jadi penjaga harta, tak nyanyuk, datuk ni masih aktif, datuk ni boleh jaga macam-macam, maka mahkamah syariah keluarkan perintah kepada datuk. Bila mahkamah keluarkan perintah kepada datuk sebagai penjaga harta, bahagian anak lelaki kat bawah ni, yang pusaka dia ni, bahagian faraid dia ni 1 juta, maka ibu kena serahkan kepada datuk untuk dijaga. Susah kan? Sebab itulah pusaka ni bukan benda yang mudah kan. Benda yang agak mencabar juga Okey, Nurul Atika tanya, polisi takaful yang buat hibah kepada bawah umur mesti disertakan dengan pemegang amanah. SIA boleh dikenakan kepada pemegang amanah, surat ikatan amanah boleh dikenakan kepada pemegang amanah. Polisi takaful yang dibuat hibah kepada bawah umur mesti sertakan dengan pemegang amanah. Yang ni saya tak pasti polisi syarikat masing-masing. Yang ni saya cakap tadi, saya tak pasti polisi syarikat masing-masing. Sebab kalau ikut jadual 10 IFSA, setahu saya jadual 10 IFSA ni tidak ada amendment sampai sekarang. Maknanya daripada 2013 sampai hari ni dia benda yang sama. Kalau ikut jadual 10 IFSA, kalau penerima hibahnya adalah bawah umur, dia akan balik semula kepada tadi, iaitu ibu 9A, section 9A, ibu atau bapa. Dia akan balik semula kepada itu. Adakah SIA boleh dikenakan kepada pemegang amanah? Sebenarnya SIA ni perlu dibuat ketika hidupnya peserta takaful, tetapi dalam keadaan begini, SIA ni kalau diberi kepada ibu atau bapa, tidak ada SIA. Tidak ada SIA. Ibu bapa ni lah yang bertanggungjawab untuk menguruskan duit ni tadi, so tidak ada SIA. Penerima manfaat anak bawah umur, Cik Ahmad Nasri tanya. Banyak soalan. Okay, keep it coming. Sekarang pukul 12.11. Hari ni kita nak efficient dari segi masa. Saya tak nak lebih daripada pukul 1. Penerima manfaat anak bawah umur 18 tahun. Sebelum 18 tahun, anak pula meninggal. Manfaat itu menjadi pusaka anak. Okey, tuntutan pusaka oleh waris kena melalui proses pentadbiran pusaka macam biasa. Charge mahal tu daripada saya tak boleh sebut nama syarikat nanti kan saya kena saman Ini live FB. Okey. Suami isteri ada polisi takaful. Kemudian kedua-dua suami isteri ini melantik ataupun meletakkan nama anak sebagai penerima hibah. Kita duk selalu bajet mak bapak meninggal dunia dulu dah. Tiba-tiba yang meninggal dunia dulu anak kan. Ini musim-musim COVID-19 ni, siapa-siapa pun boleh kena Auzubillah min zalik. Doa-doakan keluarga kita dilindungi selalu Jangan lupa tu baca Bismillah Syafi, Bismillah Kafi tu jadikan amalan. Jadi meninggal anaknya, penerima hibah itu meninggal. Kalau penerima hibah itu meninggal dan tidak diletakkan nama penerima hibah yang baru, kemudian ibu bapa pula meninggal. Maknanya ibu bapa meninggal dalam keadaan tidak ada wasi, sebab dia memang asal tak lantik wasi, tidak ada penerima hibah sebab penerima hibah dah mati lebih awal daripada dia. Maka dia menjadi pusaka. Bila dia jadi pusaka, maknanya hartanya akan diuruskan mengikut kaedah ini, iaitu tiada penamaan. Kaedah tiada penamaan ini tadi, kalau kita rujuk balik apa yang saya dah cerita, kaedah tiada penamaan ni maknanya akan dibayar kepada wasi atau pentadbir harta pusaka yang sah. Maknanya keluarga si mati nak tuntut kan, dia kena lalu dulu proses pengurusan pusaka, sama ada di pejabat pusaka kecil kalau harta bawah 2 juta, atau mahkamah tinggi sivil harta di atas nilai 2 juta. Dapat surat kuasa mentadbir atau grant of probate, yang itulah yang dibawa kepada syarikat takaful. Syarikat takaful akan bayar. Dia dalam keadaan macam tu Dan ada disebut juga di sini, kalau pampasan itu, manfaat itu bernilai Seksyen 82A kalau bernilai kurang daripada 100,000, maknanya syarikat takaful boleh bayar kepada siapa-siapa yang difikirkan sesuai yang datang menuntut.
Ya, tapi lebih daripada 100,000 akan dibayar mengikut wasi atau pentadbir dalam surat kuasa mentadbir. Jadi disebut bahawa Cik Ahmad Nasri sebut proses tuntutan pusaka oleh waris kena melalui proses pentadbiran pusaka yang charge-nya mahal dari tu kan. Tak boleh sebut nama syarikat lah. Kalau di wasiat shop kita buat percuma. Ya, proses tuntutan harta pusaka ni wasiat shop ada perkhidmatan yang dipanggil sebagai al-wasitah Cik Ahmad Nasri. Kita buat percuma. Percuma dalam arti kata apa? Percuma maknanya kita tak charge waris walau 1 sen pun. Ya, kita pergi filekan permohonan bicara kuasa dekat pejabat pusaka kecil. Kita filekan petition di Mahkamah Tinggi Sivil. Free. Tak ada bayaran apa-apa. Tapi hanya bagi pelanggan al-wasitah kita. Kalau orang lain datang tu kena charge lah. Tapi taklah mengikut percentage daripada nilai harta pusaka. Kebanyakan daripada pihak di dalam industri, mereka mengenakan charge proses pengurusan pusaka berdasarkan percentage daripada nilai harta pusaka. Wasiat shop tak charge berdasarkan percentage. Kita charge berdasarkan di mana proses itu berlaku. Tapi kalau Cik Ahmad Nasri pelanggan al-wasitah kami uruskan secara percuma. Waris duduk diam-diam aja kat rumah. Semua kerja kami buat, carian tanah ke sana kemari, semua kerja kita buat free. Bila kita datang bicara kuasa, kita akan datang bersama dengan waris, duduk dalam bicara kuasa, kita akan nasihatkan waris apa yang perlu dibuat, apa yang akan berlaku dan sebagainya. Dan surat kuasa mentadbir keluar atas nama waris, bukan atas nama wasiat shop. Ya, keluar atas nama waris. Harta pusaka pun kita tak potong walau 1 sen pun. Kalau harta pusaka si mati itu 1 juta, waris dapat 1 juta lah genap-genap. 1 sen pun kita tak potong. Ya, tak ada charge untuk waris, tapi hanya untuk pelanggan al-wasitah. Jadi dalam saya punya dalam komen banyak-banyak ni ramai perunding-perunding wasiat shop bolehlah dapatkan maklumat daripada perunding wasiat shop. Inilah yang sebenarnya wasiat shop cuba buat, sebab kita tahu bahawa bila berlaku kematian, proses fee untuk melalui proses pengurusan pusaka tu bukanlah fee yang murah. Kita tahu, di Malaysia kita tahu. Sebab tu wasiat shop perkenalkan perkhidmatan al-wasitah. Fee itu tidak dikenakan kepada waris. Ya. Puan Roshayati tanya, SIA itu apa? Surat Ikatan Amanah. Ya. Trust deed dalam bahasa Inggerisnya. Ya. Jadi kalau SIA ni diguna pakai oleh absolute assignment. Maknanya dah assign polisi itu kepada wasiat shop dan nak peserta nak bagi arahan pada wasiat shop. Wasiat shop, bila aku mati, nanti duit ni buat begini. Itulah dinyatakan di dalam surat ikatan amanah. Jadi bila dibuat surat ikatan amanah, kita akan tertakluk kepada surat ikatan amanah itu untuk melaksanakan surat ikatan amanah itu. Sebab wasiat shop kita syarikat amanah yang berdaftar, dikawal selia oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan diberi kuasa di bawah Akta Pemegang Amanah 1949. Itu yang saya selalu nak sebut. Dan saya ulang-ulang sebut tanpa jemu, ya, bila tuan-tuan dan puan-puan ingin merancang harta, pastikan organisasi yang mana tuan-tuan dan puan-puan merancang harta adalah organisasi yang berdaftar, yang mempunyai bidang kuasa, ya, untuk menguruskan harta ni. Sebagai syarikat amanah, kita ada bidang kuasa itu di bawah Akta Pemegang Amanah 1949, ya. Okey, saya nak kita review balik daripada awal. The conclusionnya apa tuan-tuan dan puan-puan, ya. Dan ada soalan tak apa, bagi lagi, saya boleh jawab lagi, sebab kita nak try habis selewat-lewatnya pukul 1. Tapi kalau kita dapat habis lagi cepat, lagi bagus, ya. Okey, conclusionnya apa? Conclusionnya ialah yang pertama, kaedah hibah takaful memanglah kaedah yang sangat berguna sekiranya kita hendak penerima hibah itu memiliki manfaat itu absolutely 100% untuk dia. Memang kita nak bagi isteri kita 2 juta ringgit. Memang kita nak bagi. Kau buat apa dengan 2 juta tu, lantak kau lah. Kan? Memang aku nak bagi. Memang abang nak bagi yang 2 juta. Tak payah nak fikir pasal bayar hutang ke apa benda. Memang nak bagi 2 juta solid. Lepas tu terserahlah pada yang aku nak buat. Ya, maka yang tu gunalah kaedah hibah takaful. Tapi kita kena ingat, ya, bila kita bagi pada dia, duit tu duit dia. Selepas itu dia berkahwin pula dengan orang lain, suami yang baru. Dia tak nak ikut kita kat syurga, dia nak ikut suami yang baru di syurga. Dia nak ada option, kan, dia nikah dengan orang lain. Lepas tu dia mati. Duit 2 juta manfaat takaful yang dia terima sebagai penerima hibah dah masuk dalam akaun dia. Dia mati, maka suami baru dia pun berhak ke atas duit 2 juta tersebut sebagai waris mengikut hukum faraid, ya.
Dan apa-apa pesanan yang kita bagi pada isteri kita, tolong bayar hutang, tolong bagi mak, tolong sedekahkan dekat masjid, itu semua tidak mengikat penerima hibah melalui kaedah satu ni. Tidak mengikat dia. Dia boleh buat dan dia juga boleh tidak buat. Tidak ada apa yang boleh dibuat dibuat ke atas dia, kerana sebagai penerima hibah dia menerima secara mutlak. Ya. Kaedah kedua, kita bincang tentang wasi. Kaedah pertama tadi kita bincang tentang hibah takaful. Kaedah kedua kita bincang tentang wasi. Wasi ini pula berbeza kerana wasi bila menerima manfaat takaful, dia kena menguruskan manfaat takaful itu sebagai harta pusaka si mati, dan dia kena campurkan harta pusaka si mati tadi dengan harta-harta yang lain untuk diuruskan melalui proses ini, dan akhirnya diagihkan mengikut hukum faraid ataupun secara muafakat. Benda-benda lain nanti kita cerita ni. Ini spesifik cerita polisi takaful aja. Ya. Kaedah yang kedua, wasi, dia terima duit, bukan dia punya. Dia kena lalu proses pusaka dan akhirnya difaraidkan. Penerima hibah, bila kita mati, memang dia punya 100% dan dia tidak tertakluk untuk membuat apa-apa arahan sekalipun. Ya. Kaedah yang ketiga, absolute assignment. Okey tak? Okey tak? Absolute assignment. Kaedah ketiga, absolute assignment. Absolute assignment pula ialah tuan-tuan dan puan-puan peserta takaful boleh assign kepada WhatsApp shop. Ya? Assign kepada WhatsApp shop, dan WhatsApp shop sebagai penerima assignment, assignee WhatsApp shop ni, peserta takaful dia assign, no, kami assignee. Disediakan satu surat ikatan amanah oleh peserta takaful, dia arahkan WhatsApp shop, lepas aku mati nanti, duit aku ni kau gunalah untuk tiap-tiap bulan bayar isteri aku RM5,000, anak-anak aku RM1,000, masa nak raya bagi diorang RM2,000, masa diorang nak naik sekolah bagi diorang RM1,000. Tiap-tiap tahun, ya, perunding takaful ni jangan lupa masukkan klosa ni, bagi cadangan. Tiap-tiap tahun WhatsApp shop tolong bayarkan medical card untuk pasangan dan anak-anak. Jadi perunding takaful kita, bapa dia adalah pelanggan kita. Sekarang bila dia dah mati, isteri dan anak-anak dia juga merupakan pelanggan kita dalam medical card. Tuan-tuan dan puan-puan akan dapat recurring business. Cerdik tak? Cerdik kan? Rugi perunding takaful tak tahu kaedah ni. Ya, WhatsApp shop sebagai assignee, kita akan menjalankan tanggungjawab seperti yang diarahkan. Itu absolute assignment. Dibayar manfaat kepada WhatsApp shop, bukan dibayar kepada individu. Ya. Dan tiap-tiap, tadi ada satu soalan, menarik juga soalan tu, saya lupa nak raise isu tu. Tiap-tiap tahun kita akan bagi statement kepada beneficiary, mengatakan duit ni telah dibayar kepada siapa, banyak mana, apa semua. Sebab sebagai syarikat amanah, tanggungjawab kami ialah kepada beneficiary. Ya. Kemudian kita ada kaedah yang keempat, hibah takaful amanah. Saya hibahkan pada isteri, lepas tu saya buat surat ikatan amanah. Isteri, bila kau dapat duit ni, kau agihkanlah duit ni begini. Itu pun sebenarnya bergantung sama ada dia nak laksanakan ke tidak. Kalau dia tidak melaksanakan, proses undang-undang tu akan panjang. Bolehlah ambil tindakan undang-undang, tapi duit dekat tangan isteri, duit mungkin dah habis, kan? Jadi panjanglah. So hibah takaful amanah ni sebenarnya, dia adalah version absolute assignment. Bezanya absolute assignment ni diberi kepada syarikat amanah yang confirm akan menjalankan tugas seperti yang diberikan. Hibah takaful amanah ni bolehlah kita nyatakan isteri ni buat apa, tetapi bergantunglah kepada isteri ni nak buat atau tidak. Maknanya dia kurang efektif. Kaedah yang kelima ialah pelantikan syarikat amanah. Kaedah yang kelima, pelantikan syarikat amanah. Pelantikan syarikat amanah ni bermaknanya di dalam dokumen pelantikan wasi kita, kalau di WhatsApp shop memang kita ada klausa standard ni. Sekiranya orang ni adalah pemegang polisi takaful dan dia mati, maka polisi penerima hibahnya sekiranya ianya adalah penerima hibahnya sekiranya dia adalah anak bawah umur, anak kurang upaya, ya, maka pemegang amanahnya ialah WhatsApp shop. So duit untuk anak ni akan dibayar kepada WhatsApp shop, ya. Dan kaedah yang keenam ialah tiada penamaan. Tiada penamaan ni maknanya langsung tak ada wasi, langsung tak ada penerima hibah, langsung tak ada absolute assignment. Tak ada apa-apa, mati maka dibayar kepada wasi ataupun pentadbir harta pusaka yang sah. Ya, jadi itu dia punya review dia. So, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai perunding takaful dan juga sebagai peserta takaful, fikirlah mana kaedah yang terbaik kita nak buat. Kaedah pertama, hibah takaful saja.
kaedah kedua wasi, kaedah ketiga absolute assignment, kaedah keempat hibah takaful amanah, kaedah kelima pelantikan syarikat amanah ya melalui dokumen pelantikan wasi, dan kaedah 6 tak payah buat apa penamaan pun ya. Jadi fikirlah mana-mana yang kita perlukan. Jadi perunding takaful dalam live FB kita ni hari ni tak ramai, 108 orang, 109 orang aja, tak ramai ya. Kalau nak tahu apa-apa maklumat, boleh hubungi perunding-perunding WhatsApp shop yang memang ada dekat sini. Rugi perunding takaful tak tahu ilmu ni ya, sebab saya ada jumpa gam-gam takaful yang mengatakan bahawa mereka tak hendak perunding mereka bercakap tentang pengurusan harta. Mereka hendak perunding mereka cakap pasal hibah takaful je. Hibah takaful je. Pasal pengurusan harta jangan cakap, sebab bukan kerja kita. Ya, tetapi tuan-tuan dan puan-puan sebagai perunding takaful, ya, saya orang lama dalam industri ini. Saya daripada tahun 1998 dalam industri ini. Saya lihat bagaimana industri ini berevolusi. Tuan-tuan dan puan-puan sebagai saya sebagai orang lama dalam industri ini, saya perhatikan bahawa bila kita jumpa pelanggan, perunding takaful cerita pasal hibah takaful, pelanggan akan tanya lagi, kalau rumah duit ni saya nak buat macam ni, kalau duit ni saya nak buat macam ni, Kaedah itu hanya boleh dibuat sekiranya ada absolute assignment. Ya, jadi sangat rugi sebenarnya perunding takaful. Tak ada ilmu ni sebenarnya sangat rugi, because you are losing out. Kan? Perunding takaful dan juga pengurusan harta adalah dua perkara yang tidak boleh dipisahkan. Dia datang sekali. Ya, itu yang kita kena faham. Kalau kita tak tahu ilmu ni, kita cakap dengan pelanggan, oh saya tak tahulah, rugilah kita. Sedangkan kita boleh untuk membantu pelanggan. Sebab saya percaya tuan-tuan dekat luar sana, saya sendiri, kita semua, semalam saya dah cakap, kita semua, motif utama kita buat kerja ni ialah kita nak membantu umat Islam dekat luar sana. Macam mana kita nak membantu kalau kita tak cukup ilmu? Kenalah ada ilmu yang mencukupi. Okey. Soalan daripada bin Yusof, saya letak nama isteri sebagai pemilik hibah, penerima hibah lah ya, yang diuruskan oleh syarikat amanah sebagai pengganti jaji. Tup-tup saya dan isteri yang mati, apa yang syarikat amanah akan buat? Okey. Sebab itulah dalam surat ikatan amanah ni, dia di draft, surat ikatan amanah ni dia di draft dalam situasi what if. Bila kita draft surat ikatan amanah, dia mesti dalam situasi what if. What if ni maknanya, okey, kita nak bagi isteri, kalau isteri mati macam mana? Nak bagi siapa? Bagi anak. Kalau anak mati macam mana? Kan? Jadi dia dalam situasi what if. Jadi dia tidak akan berada pada situasi di mana sebab kita sebagai syarikat amanah, kita pun tak nak pegang duit ni selama-lamanya, tak boleh. Sebab undang-undang amanah di Malaysia, amanah itu dia mesti ada lupus, dia mesti ada expiry date. WhatsApp shop tak boleh pegang duit ni sampai 200-300 tahun, tak boleh. Dia mesti ada expiry date. Expiry date-nya macam mana? Contoh, macam dalam kes tuan, sekiranya isteri mati, tak apa, duit tu 1 juta, nak bagi isteri 5,000, nak bagi anak-anak 1,000. Isteri mati, maknanya duit tu kuranglah 5,000 digunakan tiap-tiap bulan. Ya, kita gunakan 1,000 saja sampai anak berumur, semua anak yang paling bongsu berumur 24 tahun. Contoh, ini kalau ada anak lah, anak yang berumur sampai 24 tahun. Sebab 24 tahun tu perkiraan kita dia sudah habis belajar first degree sekurang-kurangnya. Sampai dia habis umur 24 tahun, maka baki duit apa yang ada pulanglah balik kepada anak-anak secara sama rata. Maknanya dia mesti ada expiry date dan expiry event. Itu surat ikatan amanah. Dia tidak akan open ended ya. Jadi tak ada masalah kalau suami isteri meninggal dunia, tak ada masalah ya. Kita akan gunakan duit tu, kita akan uruskan duit tu mengikut arahan dalam surat ikatan amanah. Kalau kata tak ada waris, langsung tak ada, mak bapak tak ada, anak-anak tak ada, adik-beradik tak ada ya, sekiranya isteri mati ya, isteri ni jadi beneficiary tunggal, seorang-seorang aja. Sekiranya isteri mati, maka duit ni gunakanlah bakinya untuk disedekahkan kepada Masjid Al-Azim, contoh, Pusat Tahfiz An-Nur, contoh ya. Jadi tak adalah duit tu tergantung-gantung macam tu je. Sekurang-kurangnya dia ada amal jariah untuk diri kita. Daniel tanya, berapa klosa boleh dimasukkan ke dalam SIA? Masuklah berapa banyak pun Daniel, charge-nya tetap RM1,500. Sebab tu proses tu kita sebut, kita faham bahawa semua orang ada keperluan dia masing-masing. Jadi kita duduk bincang ya. Ada orang juga yang buat wakaf melalui absolute assignment. Baru ni kita ada satu kes ya. Puan Aminah, sahabat kita punya kes, dia buat wakaf. Ya, orang muda umur 26 tahun, ada polisi takaful,
dia buat absolute assignment dengan WhatsApp Shop, arahan dia kepada WhatsApp Shop ialah 1 juta daripada dia punya polisi takaful itu, manfaat takaful tu, WhatsApp Shop kena serahkan kepada Wakaf An-Nur sebagai wakaf dia. Orang budak umur 26 tahun buat wakaf 1 juta. Dan dia buat melalui macam mana? Dia nak bagi cash 1 juta. Orang kaya raya pun belum tentu nak bagi cash 1 juta untuk wakaf. Dia bagi melalui polisi takaful dia yang telah dia buat absolute assignment kepada WhatsApp Shop. Makna kata tuan-tuan dan puan, absolute assignment ni is very flexible. Whatever that you want to do, as long as it is comply dengan undang-undang, ia boleh dibuat. Tapi bergantung juga pada kami sebagai pemegang amanah, sebab kita akan tengok juga arahan tu. Kalau arahan yang tak logik, payahlah kita nak buat. Contoh arahan yang tak logik apa dia? Contoh arahan yang tak logik ialah, selepas saya meninggal dunia, saya mengarahkan pemegang amanah, pemegang amanah iaitu WhatsApp Shop Berhad, carilah saudara mara saya yang berada di Antartika, sebab dia ada saudara mara ke Antartika kan. Carilah saudara mara saya yang ada di Antartika dan bagilah kepada mereka seorang 100,000. Itu tak menusabah lah. Kalau yang tak menusabah kita tak terima. Awal-awal lagi kita tak terima, sebab kita kena tahu keupayaan kita sebagai pemegang amanah, sama ada keupayaan itu menepati apa yang diminta tu, menepati keupayaan kita atau tidak. Jadi perunding takaful, di tangan anda sebenarnya ada senjata yang sangat powerful. Anda boleh gunakan senjata ni. Senjatanya apa? Polisi takaful lah. Anda boleh gunakan senjata ini untuk bantu membantu peserta-peserta takaful klien anda. Anda pergi try cakap dengan satu orang klien, cerita kat dia, tengok dia nak buat absolute assignment atau tidak. Kalau dia ni orang yang mempunyai keperluan, mempunyai hasrat-hasrat tertentu, insya-Allah dia akan buat. Hibah takaful yang dia dah mula-mula letak pada isteri tu tak ada masalah, sebab dah disebut dalam section 7 jadual 10 FSA mengatakan bahawa sekiranya ada absolute assignment itu akan mengatasi hibah takaful. Jadi anda tak perlu pening kepala nak batal hibah ke nak apa ke, tak payah, sebab absolute assignment tu akan supersede. Itu section 7 akan supersede semua penerima hibah ataupun penamaan jadi dekat dalam grup ni ada banyak perunding-perunding WhatsApp Shop. Bolehlah hubungi perunding WhatsApp Shop untuk mendapat tahu bagaimana anda boleh membantu pelanggan-pelanggan ataupun peserta-peserta takaful. Remember perunding takaful, peserta takaful, mereka ni adalah klien anda. Bila sebut klien tu maknanya apa? Bila sebut klien maknanya they are somebody in your protection. Maknanya you as takaful, perunding takaful, you will do whatever it takes to protect your client interest. They are not customer. Customer is somebody who buys from you. Client is somebody that you protect. So protect your client by providing them with the right advice. Takaful bukan sekadar boleh dihibah, tapi ada 5 kaedah lain tadi saya share. Saya share 6 kan. Salah satu daripada hibah takaful, ada 5 kaedah lain bagaimana takaful ini boleh dimanfaatkan. Jadi share video ni dengan kawan-kawan anda supaya mereka dapat maklumat yang lebih baik. Jadi saya rasa setakat tu saja yang saya hendak sampaikan. InsyaAllah kepada perunding-perunding WhatsApp Shop, besok pukul 11 pagi kita akan live hibah hartanah bercagar. Yang itu dalam close group FB live WhatsApp Shop Berhad. Kepada perunding-perunding WhatsApp Shop, jangan lupa besok pukul 11 pagi hibah hartanah bercagar. Untuk masyarakat umum, saya akan cari satu topik lain yang menarik yang untuk kita bincangkan di dalam tempoh kita berkurung ini. Jadi stay at home, jangan keluar merayap. Tentera dah effectively berada di luar tengah malam tadi. Stay safe, pastikan kita jaga kesihatan dengan baik. Dan paling penting juga dalam tempoh berkurung ini, jaga our mental health, supaya jangan stres sangat. Jadi untuk menghilangkan stres, kita ber-FB Live besok untuk perunding WhatsApp Shop pukul 11 pagi dalam FB Live group WhatsApp Shop. The next day saya akan maklumkan kepada masyarakat umum apa topik kita nak sentuh. Jadi share banyak-banyak. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, kita berjumpa lagi. Semoga Allah melindungi keluarga kita, semoga Allah melindungi negara kita, semoga Allah menarik balik ujian yang berat yang Allah Ta'ala bagi pada kita, dan kita hendaklah bermuhasabah
di mana agaknya kita buat silap sehingga Allah menurunkan ujian sedemikian rupa dan perbaiki diri kita, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry tak ada lagu sebab nanti kena sound dengan FB. Signing off.